Okay, untuk makluman semua peserta, kita telah berlangsung secara live ya di YouTube pagi ni. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Apa khabar? Kita akan Waalaikumsalam, selamat pagi. Okay, kita dah ada 23 orang ya. Berapa ramai yang daripada yang mengikuti this talk since 2 minggu lepas? Ada ramai tak? Ke yang orang-orang baru? Orang yang sama. Orang yang sama, okey, bagus. Sebab kita is a continuity kan from betul. From last talk. Right. Okay. Muhammad Faizal from Tampin. Apa khabar? Kita cakap dengan orang yang on video dulu. Ya, kita ada Cik Kamarul, peminat setia doktor ni. Oh, Cik Kamarul, looks like you are driving in a car. Cik Kamarul. Cik Kamarul Bahrain Daud. Okey, doktor, kita mula ya. Okey. Okey, saya ada. Selamat. InsyaAllah. Okey. Okey. Alright, terima kasih join. Okey, sekarang tepat pukul 9.30 pagi. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Okey, bersama-sama kita pada pagi ini adalah Associate Professor Dr. Shurin Faris dari FRSP UPM. So kita adalah, ini sambungan daripada siri kita yang pertama hari itu ya doktor. So kita akan membincangkan topik yang menarik juga pada pagi ini, iaitu Children Positive Development Through Plant Selection. So last time kita cakap tentang design, so this time we will concentrate more on planting material. Betul ya doktor? Okey, so tanpa buang masa, so kita serahkan kepada Dr. Shurin. Okey, kepada doktor, thank you. Okay, terima kasih Hazah, Puan Hazah. Jadi I'm very glad that Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, jadi saya tengok ramai yang many of you are from the last talk. Saya nampak Puan Habasah dengan anak, nampak. Puan Habasah daripada mana? Where you di rumah di mana? Tak dengar, mute. Tak apa, kita boleh cakap nanti. So I'm so glad to see other than saya pada mereka dari majlis daerah, majlis perbandaran, we can see that there are children joining us today, which is very good. Saya akan cuba untuk membuat this presentation in Malay, but we also have, for your information, we have our audience from China also with us. So my slide will be in English, but I will try to speak in Malay in some of the, kita mix lah ya, if you don't mind. Alright, with that I will share my slide with all of you. Azam masih lagi disable ya? I cannot share my slide. Sebentar ya doktor. Okay, no problem. So Puan Habasah lagi ramai, dah 3 orang join, nampak? Anak-anak. Let them join, come join us, don't be shy. While we're waiting for Puan Azah to set up the slide, for me to share my slide Yang on kita nampak Siti Fatimah, Puan Siti Fatimah from Batu Pahat, apa khabar? Turn on. Baik. Alhamdulillah baik. Apa khabar? Apa di Batu Pahat hujan ke pagi ni? Masih hujan. Masih gerimis lagi sekarang ni. Nampaknya satu Malaysia hujan ni. Tengah musim hujan lah sekarang ni. Monsun kan, mungkin pergerakan monsun kan. Ya. Okey, terima kasih.
Terima kasih join kita pagi ni ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada lagi Okay. tim dari saya pun daripada tempat akan join juga kejap lagi. Okay, that's why kita tunggulah. Ya. Tengok boleh. So Azah masih lagi working on it for me to share, to disable, for me to share the screen ya. So while waiting, kita boleh tengok siapa yang ada. Jadi Puan Siti Fatimah ada join last talk tak? Doktor dah masukkan doktor punya, dah buka doktor punya slide. Oh yeah, yes, now boleh. Yes, I Okay, dah will, boleh dah. Okay. I will open now ya. All right. Azah, is it okay? Can you see? Okay. Okay. Boleh nampak? Okay, jelas. Sorry, you're breaking up. What is it? Azah? Can I start now? Your voice is breaking up, Azah. Jelas semua? Jelas. Alright, jelas. Alright. Jadi kita boleh mulakan kita punya our sharing session hari ni ya. Jadi sesiapa yang mengikuti the talk last Oh ya ke? last 2 weeks. Okay. Yeah, the last 2 weeks tu kita this presentation is actually a continuity from our last talk ya. So this persembahan ni ada, sorry saya ni bila Puan Azah minta cakap dalam bahasa Malaysia, jadi bila biasa presentation in English kan, jadi maafkan saya kadang sekat-sekat. You're thinking in English but you want to present in Malay, minta maaf. Yeah. Alright. So this topic is actually on children positive development through plant selections. Yeah. Jadi we are concentrating more on the plants, the suitable plants. Yeah. Alright. This is the outline for today. As we discussed with Puan Azah, we are going to have a break at 10:30. So the last time we had 20 minutes break, remember? So I think it's a bit long. So we're going to have kita akan ada 10 minit. Sesi yang pertama ni kita akan cover selama sejam, introduction, permulaan dan juga sedikit sejarah, the history of Children's Therapy Garden, very brief, in order for us to design for a children's garden. For me is good to know a bit about how it evolved, bagaimana garden untuk kanak-kanak ni bermula. And then kita ada, I will touch on plant characteristics, jenis-jenis tanaman. Selepas break, I will share a bit about my garden. Ini yang untuk perhatian semua. Sebenarnya I plan to do this talk outside so that we have the plants. I can show you the type of plants that I have I have in my house. But unfortunately, tapi hujan ya, macam yang kita bercakap tadi. Jadi hopefully by later at after 10:40 when it's not raining, then we can go outside. And this is as I told Puan Azah tadi, there's a surprise. We have a talk. I've invited a special guest. Puan Azah pun tak tahu siapa. Jadi this is actually my teacher, and I'm sure many of you has been his students. Those especially from UPM. I'm surely you will know him. As you know, as your teacher. All right. Hopefully he's here. It's raining later on. We'll see. And after that, we have, as usual, the Q&A. Yeah. All right. As I mentioned just now, we will touch a bit on the history of how gardens has been used as a therapy, especially for children. And as you can see here, apa yang kita lihat di sini pada
akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 ya, the end of the 19th century and early of 20th century. Gardens has been used as an outdoor therapy, especially in a European country, yeah. And we can see here apa yang kita lihat di sini, pesakit-pesakit dibawa keluar, yeah. The patients have been brought outside to be under the sun, yeah, for recuperating dan sebagainya, especially after the war, ya. Kalau kita lihat di sini di hospital, memang sejak dulu lagi the outside, the nature has been used as a part of the therapy for patients. Untuk taman terapi kanak-kanak pula, kalau kita lihat sejarahnya, pada pertengahan tahun 1940-an ya, seorang landscape architect dari London, daripada itu Lady Ellen ya, she's quite famous. She visited Emdrup Adventure Playground di Denmark ya, di Copenhagen terutamanya memang terdapat banyak. There's many gardens that started in Denmark ya, the first theme park, the first therapy garden for children dan sebagainya. So when bila Lady Ellen ni dia pergi ke Copenhagen, dia telah melihat satu taman ya untuk kanak-kanak yang direka bentuk oleh seorang landscape architect, si Sorenson ya. Kemudian apabila melihat keadaan taman tersebut, Lady Ellen ni dia balik semula ke London, kemudian dia bawa semula konsep seperti mana yang dilihat di Denmark ya. Jadi semasa tu pertengahan tahun 1940-an 1945 dan sebagainya is a World War II ya, Perang Dunia Kedua. Jadi terdapat banyak kanak-kanak yang perlukan terapi because they have been involved with war dan sebagainya ya, dengan peperangan. Jadi beliau telah mulakan satu facilities seperti mana yang terdapat di Denmark yang dilihat tadilah ya. Selepas tu pada tahun 1970-an konsep terapi untuk kanak-kanak ni semakin berkembang ya. Jadi para profesional yang terlibat dengan permainan dan sebagainya, mereka dah mula untuk membina taman-taman yang menyokong baik pulih, terutamanya untuk kanak-kanak pendidikan khas. Yeah, so this is basically a very brief history of how the gardens for children evolve. Ya, daripada 40-an, 70-an hinggalah sekarang lah ya. Jadi gambar yang boleh kita lihat di sini adalah buku yang dihasilkan oleh Lady Ellen bersama dengan Susan Jellicoe. I think in 1984 kalau tak silap buku ni ya, very classic book. Alright, before we look at on the plants, especially for children's garden, I would like to touch on some of the important points when we are designing for children. Ya. Jadi sebelum kita melihat bagaimana tanam-tanaman yang digunakan untuk kanak-kanak, saya rasa agak penting untuk kita lihat poin-poin bila kita yang perlu diberi perhatian apabila mereka bentuk taman kanak-kanak ya. Jadi poin yang pertama ada 3 poin ya. Poin yang pertama adalah environmental play quality ya. Jadi apa yang perlu kita faham adalah sesuatu tempat tu perlulah menyokong ataupun mengeksplorasi ya kebebasan untuk kanak-kanak ini berinteraksi dengan sekelilingnya, to liberate children's freedom of engagement with their surrounding. Bermaksud kita tak sepatutnya menyekat kebebasan mereka. Ya, ini mungkin bagi saya sesuatu yang agak mencabar apabila kita membuat reka bentuk untuk kanak-kanak, terutama kanak-kanak khas seperti yang kita bincangkan semasa perbincangan yang lepas ya. Jadi poin yang kedua yang agak penting, the second point is that significance of nature to child development. Ya. Jadi kalau kita mungkin ramai yang masih ingat masa terutama yang
generasi apa kita? Kalau saya ni generasi X ke Z ke apa. Jadi mungkin yang sama umur. Kita X, doktor. Kita X ya? Kita ke awak? Awak tu muda. Awak tu muda lagi Azhar. Tak ada, saya X. X ya. Jadi mungkin ramai pada yang mungkin umur-umur kita ni, kita masih ingat kan masa kita kecil, ibu bapa kita tak ada risau kita bermain di luar dan sebagainya. Jadi pada masa tu pun dah ibu bapa dah mungkin safety aspect ya. It's not like now, right? Jadi we can see how nature boleh influence our upbringing, our how we act dan sebagainya. It's very sad that agak sedih lah sekarang ramai kanak-kanak yang tidak mempunyai kebebasan seperti mana zaman kita kecil-kecil dulu kan. Alright, ini juga saya dah sentuh dalam talk lepas ya, pasal transitional space, remember? Antara ruang di antara dalam dan luar. Saya rasa masa perbincangan lepas ramai yang bertanya mengenai, saya tak ingat, mungkin daripada Teluk Intan ke Encik Tajul ke Encik, saya tak ingat ya, ada bertanya mengenai bagaimana kita selalunya adakan di dalam ya, dan juga bagaimana kita nak buat satu hubungan antara dalam dan luar untuk ruang untuk kanak-kanak ni. Jadi memang antara ruang ni kita panggil ruang transisi ya dalam bahasa Malaysia. Jadi macam bagi saya ini adalah ruang yang amat penting ya, terutama untuk membawa kanak-kanak keluar to enjoy the natural environment ni ya. Alright, seterusnya selepas poin yang penting tadi, 3 poin tadi, saya akan sentuh sedikit mengenai jenis-jenis terapi ya. For me this is very important because when you want to design something, apabila kita nak reka bentuk sesuatu taman ataupun pusat terapi untuk sekolah dan sebagainya, kita kena tahu jenis terapi, taman terapi bagaimana yang kita nak design. Ini adalah kerana jenis-jenis apabila kita faham jenis taman yang kita akan bina, pemilihan tanaman adalah penting. The selection of plants will be based on the type of therapy untuk jenis-jenis terapi yang kita akan pilih ya. Pertama sekali adalah play therapy. Ya. Again dari study daripada Scandinavia, daripada Sweden tahun 1977, dia telah Lindqvist telah buktikan yang apabila ada kanak-kanak yang menghadapi masalah, kanak-kanak pendidikan khas, mereka dieksposkan ataupun diberi pendedahan kepada di luar ya, di kawasan natural surrounding ya, menunjukkan the children's hospital stay and increase their mental health. Ini saya rasa kalau saya tak silap, Puan Azhar ada beritahu mengenai di tempat Puan Azhar sendiri kan, mengenai bagaimana mereka yang dikuarantin oleh COVID, they have less stay at the quarantine center. So I think this is about the same impact on the patients. Yeah, this is one of the well-known facts if you study about therapy with nature. All right. Next is jenis terapi adalah horticultural therapy. Ya. Bagi saya ini adalah antara terapi yang boleh diaplikasi bukan saja untuk kanak-kanak. Kita juga ada we apply it for the elderly. Di UPM ni kita ada Institut Penuaan di UPM. Kita juga adakan horticultural therapy garden. So untuk kanak-kanak juga adalah penting kerana kalau kita lihat tumbuhan ya, apabila kita menanam sesuatu, bila kita lihat tanaman tu membesar setiap hari, it give you hope ya. Hopefully itulah yang kita harapkan. Jangan tanam pokok terus mati, kita pun kecewa kan. Jadi hopefully not lah. So usually we will choose plants that are easy to grow, cepat besar. So these are some of the characteristics
for plants that we can use for horticultural therapy lah, ya. Next is animal therapy. Ya, animal therapy ni dia ada dua. Ada untuk kanak-kanak khas ni, ada yang terapi macam kuda, ya, rabbit, kucing, ya, dan sebagainya. Dan juga ada juga kita menggunakan tanaman untuk to attract butterfly, rama-rama, ya, ada burung dan sebagainya. So there are under animal therapy ni we have about two type of animal therapy. Either you involve with the animal, kita berinteraksi secara terus dengan binatang tersebut, ataupun sebagai kita observe. Ya, kita ada butterfly garden dan attract bird. Ini contoh-contoh ni nanti kita akan lihat jenis-jenis tumbuhan bagaimana yang boleh kita gunakan untuk animal therapy, ya. Dan seterusnya, selain daripada jenis-jenis terapi, of course kita ada nature. Kita menggunakan alam semula jadi untuk sebagai salah satu terapi. Bagi saya bukan saja kanak-kanak, kita juga will benefit from nature when we are exposed to plants dan sebagainya. Ya, memang banyak research has been done to show that when you are in nature, your blood pressure is low, dan kita punya heart rate, ya, degupan jantung dan sebagainya akan perlahan. So memang telah dibuktikan melalui banyak kajian lah, ya, when you are being exposed in a nature setting, ya. Terutama sekali yang paling penting sini cognitive development. Ya, bagi kanak-kanak saya rasa ini adalah antara yang terpenting lah, kognitif, ya, cara mereka bergerak, mata dan sebagainya. Alright. Alright. Kita akan lihat jenis-jenis karakteristik before kita masuk dalam tumbuhan, ya. Alright, ini saya ada kongsikan jenis-jenis karakteristik yang dihasilkan dalam buku oleh Robin C. Moore, ya. Robin C. Moore ni kita boleh cari dalam, boleh search dan sebagainya. Beliau banyak membuat kajian mengenai taman-taman untuk kanak-kanak, ya. Jadi apa yang saya boleh kongsi di sini, saya ambil daripada apa yang Robin C. Moore list, ya, atau senaraikan mengenai karakter taman untuk kanak-kanak. Jadi apa yang kita lihat di kotak merah ni adalah bagaimana tanaman juga merupakan salah satu elemen yang penting, ya, apabila mereka bentuk satu taman, terutamanya it can be for therapy or it also can be for normal dekat gardens for children, ya. Kalau kita tengok sini dia ada schedule program, dia ada list out sini, ya. Jadi kalau sesiapa yang berminat dengan senarai ni, nanti kita boleh kongsi slide ataupun you can search in the internet for Robin C. Moore, ROBIN-C-MOORE, ya. Jadi dia ada bercakap mengenai access, ya. Ini kita ada dalam our last talk, we talk about accessibility. This is very important, ya. Well defined perimeter. Perimeter ni adalah keadaan di sekeliling taman tu, ya. Nombor 5 kita ada safe, secure. Seperti biasalah, ya, untuk kanak-kanak kataan yang penting adalah keselamatan, is safe, ya. This is the most important part. Dan kalau kita tengok di sini adalah interaksi antara tumbuhan dan pengguna itu sendiri, ya. Kita dalam apa yang Robin mengatakan di sini adalah tempat-tempat yang boleh mengadakan tanaman untuk terapi dan juga social exchange, ya, maksudnya interaksi sosial antara kanak-kanak dan juga mungkin ibu bapa dan juga cikgu, ya. So ini antara karakter yang berkaitan dengan tanaman, ya. Of course universal design lah, mesti perlu ada. Universal design ni kita tak, yang paling penting adalah di mana setiap kanak-kanak tu walaupun mereka berkursi roda, mereka bertongkat ataupun normal, ya, normal, kanak-kanak normal yang tidak mempunyai sebarang
kecacatan ataupun disability, mereka boleh menggunakan. Jadi ini adalah antara aspek yang penting, ya. Place making, ya. Jadi sesuatu yang boleh buat kita boleh relate ataupun kita berasa selesa apabila kita berada dalam taman tersebut. Satu lagi sebelum kita bercakap mengenai tanaman, ya, kita melihat tipologi, jenis-jenis garden untuk kanak-kanak ni. Ini bagi saya seperti saya katakan when I mentioned earlier, in order for you to design a garden for children, we have to identify what type of garden that we want to design for the children. So typology is a very important aspect that you have to identify. Anda perlu kenali sebelum kita memulakan sesuatu reka bentuk untuk kanak-kanak, ya. Alright, kita boleh tengok di sini formal therapeutic garden, ya. Jadi apa yang kita lihat di sini ada 4 jenis tipologi, ya. Dia ada formal therapeutic garden, kita ada non-formal play and horticulture therapy garden, kita ada informal strolling garden, dan kita ada community based multi-use multi-purpose garden, ya. Jadi bila kita lihat yang pertama tadi, kalau kita nak adakan our concept is more formal therapeutic garden, selalunya dia target kepada specific area of therapeutic need, ya, ataupun strategi. Bermakna mungkin taman ni kita bercadang untuk kanak-kanak autism, mungkin, ya. Is a formal maknanya digunakan oleh psychiatrist, psychologist ataupun occupational therapist untuk kanak-kanak special children, ya. So it's more of a formal, ya, berbentuk lebih formal. Jadi pemilihan tanamannya mungkin lebih kepada bentuk yang lebih formal seperti palms, ya, pokok-pokok yang lebih bentuknya adalah lebih formal, ya, dan sebagainya. Jadi yang kedua, tipologi kedua kalau kita boleh lihat adalah non-formal play and horticulture therapy garden. Jadi non-formal ni kalau kita tengok dia lebih kepada memberi kebebasan, ya, kepada kanak-kanak. Kita lihat freedom of choice. Maknanya dalam taman ni dia ada, is a combination. It serve to balance the medical environment over which the child has no control, and the therapy program are usually developed by child specialists. Ini juga antara taman ni bertujuan juga untuk beri terapi oleh dengan input daripada specialist, ya, tadi doktor, child specialist, psikologis dan sebagainya. Tetapi bentuknya adalah lebih tidak formal, ya. Mungkin juga dia boleh ada juga aktiviti penanaman. Kita lihat horticultural therapy garden, ya, dia combine, instead of yang pertama lebih formal, yang kedua dia lebih semi formal, ya, non formal. Yang ketiga adalah tipologi ketiga adalah informal strolling garden. Ya, it's more like lebih kepada kita berjalan di taman dan sebagainya, sebab dia lebih fokus kepada strolling, ya. Strolling ataupun just to walk through. Jadi bila kita walk through tu semasa berjalan, is more of a, dia boleh berjalan, privacy, lebih untuk duduk, socialize, bersosial, ya, sensory interest. Ini amat penting, ya. Kita ada warna, texture. Jadi bila kita hanya menggunakan reka bentuk taman tu hanya untuk berjalan, ya, jadi elemen-elemen ni adalah penting, ya. Color untuk when you are passing through, bila kita berjalan, ya, bunyi dan sebagainya itu adalah penting, ya. Dan dalam informal strolling garden ni selalunya mempunyai quality estetik seperti child landscape features. So ini adalah antara elemen-elemen ataupun feature yang mesra kanak-kanak, boleh ditambahlah, ya. Dan yang keempat, tipologi keempat adalah community based, multi-use, multi-purpose. Jadi
taman ni adalah lebih untuk kita to bring in the community. Jadi bukan hanya kanak-kanak tetapi juga kita bawa orang masyarakat luar dan sebagainya untuk berkongsi taman ini. Ini jenis taman ni banyak saya lihat terutama di Europe ya. Mereka membuat taman di mana kanak-kanak ni boleh gunakan taman tersebut, ada orang tua masuk, ada ibu yang menolak, pram dan sebagainya. So it's a multi-purpose garden untuk everybody to use, but specifically targetnya adalah untuk kanak-kanak tetapi boleh juga untuk community. Ya. So ini adalah antara 4 jenis typology yang ada untuk taman kanak-kanak. Alright. Jadi kita ada design principle. Ya, ini juga sama seperti karakter tadi. Kita nak lihat, it's important for us to know the basic design principle untuk taman kanak-kanak sebelum kita boleh memilih jenis-jenis pokok ataupun tumbuhan untuk digunakan di taman kanak-kanak for the children's garden. It's very important to know a bit about the design principle. Alright. Ini adalah oleh Claire Cooper Marcus. Ya. Dia banyak menulis, memang banyak experts dalam mengenai taman-taman terapi. Jadi apa yang sekali lagi saya highlightkan, kalau kita lihat apa yang dia listkan di sini, oleh Claire list out di sini. Jadi apa yang kita lihat yang penting di sini adalah untuk jenis-jenis taman tumbuhan, or the plants that you have to or propose, yang kita boleh cadangkan. Sensory awakening. Kalau kita tengok mula dia bercakap macam mana nak design, nak buat satu journey untuk kanak-kanak itu boleh experience the garden. Self-awareness, kita ada safe area, again the word safe area, reflection. Kita ada kerusi, macam mana nak adakan kerusi, macam mana kita untuk adakan air, sound dan sebagainya. But untuk tanaman, dia ada provide a variety of sensory stimuli or a non-invasive character. Jadi tanaman yang kita gunakan perlulah boleh stimulate kita punya deria. And kita ada pohon yang wangi, color, texture yang boleh tahan dengan climate, boleh dimakan oleh humans, animals, dan juga wind chimes is for the sound. So this is the one of the important character that we have to take into consideration when we are designing garden for children. Ini juga oleh Claire from her book, from Claire Cooper Marcus. Kita boleh lihat di sini dia banyak. Jadi Claire list out dalam buku dia banyak mengenai guideline untuk taman-taman untuk kanak-kanak ya. Dia ada daripada site planning, location, security, microclimate. So these are a very good list that you can use bila kita nak, when you are designing for children, user group kita kena tahu, supervision, attracting trained volunteers pun penting, social setting. So these are list yang Claire Cooper Marcus list out. So kita akan lihat point yang penting untuk pemilihan tanaman. Alright, so this is last kali, of course, maintenance kat sini. Ini antara yang saya rasa ramai di sini bersetuju apabila keadaan maintenance ni antara yang paling penting tetapi juga sering diabaikan. Apabila design garden telah semua cantik dan sebagainya, tapi selepas 1 tahun, 2 tahun, so the maintenance has going downhill, makin teruk. I think this is the most important part. Jadi number item 13 dan 14 ni dia bercakap mengenai, Claire bercakap mengenai
jenis tanaman ya, ataupun pokok-pokok yang boleh kita gunakan untuk the garden for children. Seperti Robin Seymour tadi, dia juga bercakap mengenai dia perlulah mengadakan sebanyak mana experience of nature by interacting to their senses, hands-on activity. Bermakna dalam kes ni tanaman yang kita cadangkan tu perlulah membuat satu interaksi antara pokok dan kanak-kanak ya. Provide opportunities for planting. Maknanya ini she's talking about activity seperti horticulture therapy dan sebagainya ya. Harvesting ya, kanak-kanak juga digalakkan untuk memetik. Boleh apabila dia tanam tadi, dia boleh petik pokok-pokok yang telah ditanam. So these are one of the activities yang boleh diadakan terutamanya untuk taman terapi kanak-kanak lah ya. It's very engaging activities. Diversity of natural setting. The constraint of climate and available space. So macam kita cakap lah, macam pagi ni hujan kan. Jadi bila dah hujan tak boleh duduk kat luar. So these are some of the setback when we are talking about climate. Jadi di Malaysia kita ada, sering hujan kan. Jadi perlu fikirkan mengenai cuaca dan sebagainya. One of the setback, I'm sure all of you, saya pasti ramai yang bersetuju ya apabila kita lihat taman-taman yang direka bentuk dengan cantiknya seperti taman permainan dan sebagainya, tapi tak digunakan kerana dia letak tengah-tengah panas ya. So apabila pereka bentuk membuat sesuatu design, mungkin kebanyakan mereka melihat reka bentuk di luar negara. Di luar negara mereka memerlukan panas ya, they want the sun, but when they apply the same design in Malaysia, it become too hot and nobody will use the garden ya. Tiada siapa yang kalau kita boleh lihat hanya waktu petang ataupun sekejap je waktu pagi because of the sun ya. So we have to think about our climate ya. Alright, now we are going to go into detail about plant choices ya. Jenis-jenis tanaman yang sesuai dan juga recommendation yang boleh kita memberi perhatian ya. Pertama, kalau kita lihat, I put it in capital because safety. Safety aspect is the most important part when we are designing for children. I remember masa our last talk ada yang bertanya apabila saya kongsi jenis-jenis pokok, iaitu ada pokok berduri ya. Ada yang bertanya. Jadi we can propose it, but the safety aspect is the most priority ya. Cactus saya ingat, nanti ada gambar kita akan share. Yang minggu lepas tu ada yang bertanya sebab ada gambar cactus ya. Of course non-toxic or poisonous plant, itu antara yang penting ya. Kita ada stimulate senses. Ini antara yang tadi yang Robin Seymour dan juga Claire Cooper Marcus list out ya. So jadi memang pokok yang kita pilih ni kita kena fikir bagaimana tumbuhan tersebut boleh merangsang deria kanak-kanak tadi, dan juga interesting and fun. Ini memang our knowledge in plants is very important when we want to select tumbuhan yang mempunyai corak yang menarik, ya, warna yang menarik, ya. And then attract desirable wildlife. Seperti mungkin ada yang tupai datang, ya, di taman, ada burung. Ini burung, burung butterfly dan sebagainya. Tapi wildlife ni pun mungkin kebanyakan kita agak perlu berhati-hati, terutama di Malaysia kita ada ular, kita ada berbagai lagi binatang ataupun serangga yang kita perlu berhati-hati, ya. Alright, pada our last talk tu ramai yang bertanya mengenai taman sensori yang ada, yang dah telah ada di Malaysia. Jadi saya ada berjanji yang saya akan berkongsi mengenai
satu taman untuk kanak-kanak, taman sensori kanak-kanak yang telah dibina di dalam kawasan UPM. Kalau anda semua, if all of you go to, kalau nak cari lebih lanjut, membaca lebih lanjut, ini adalah di Fakulti Pertanian, which is the Agriculture Faculty. Anda boleh type di search Children and Sensory Garden, is under Fakulti Pertanian. So ini adalah semasa perasmian, I think 3 years ago, mungkin 3.5 years ago, close to 4, I think. Masa ni, ini adalah semasa ni our Vice Chancellor masih lagi Prof. Aini, Prof. Aini kat sini. Jadi this is our Dean, Dr. Suhardi, when perasmian taman ni. So this is, you can, siapa yang nak contact, nak datang dan sebagainya, you can contact this number. You can, if as I told you from the last talk, if you're from UPM going towards Putrajaya or Bangi, on your left, you look on your left, so you can see this garden on your left. You can come and maybe call faculty, the agriculture faculty, and they will bring you in, can go in, because it's still under construction. If I'm not mistaken, there are 3 phases for the garden. This is just the first phase. Alright, ini antara some of the photos during the launching. Masa tu kita ada tree house. So we maintain the tree, the existing tree di sini. So they built the tree house around the tree, the existing tree. Ada sensory plants. I will share some of the list. I think daripada last talk also, I share some of the plants that been used. Of course, kita ada green settings for the children to walk through, to be secured, to be, you provide shades dan sebagainya. Tadi kita ada bercakap mengenai panas, the micro, talking about the climate and everything. Alright, this is, I just want to share with you, this is actually the idea which I did for the actual idea, the earlier idea which I proposed to Faculty of Agriculture when they asked me to advise them on the children's garden. So this is the whole site of it's a very big site. So kalau, as I told you just now, this is the road is here, coming from UPM is here. So you will pass through, you can see the garden from the road. And this is going towards Bangi. You can search it on the internet. And this is actual, I just want to share with all of you, this is the actual idea when we propose to UPM or under Faculty of Agriculture. We have area for smell, for sound, for taste, sight. So what we propose here, if you can see from the images that we propose, is mostly we are using natural elements. We use rocks, we use wood. It's more open, but the signage is very, because we are from the highway. You should be able to see the signage and sebagainya, and then the plants. You can see that many of the plantings are being raised, gardening activities, because especially for children on a wheelchair dan sebagainya, we want them to be able to reach out to work on the plants. It's more open. So this is actually the idea, the first idea. But after that, UPM proposed they engage a consultant. But then it's not becoming something like this. So that's how it happens. It becoming something of a different concept. So we can talk about that more about that later. So this is the actual. I just want to share with you what we did, and now we are going straight into plant characteristics. The type of character
that you can use for the children's garden. Especially as I said just now, it should be able to stimulate their senses, touch dan sebagainya. So icon ni semua anak saya yang pilih. I asked him to select the icon for the 5 senses. Ini yang dia select, so itu yang jadi lidah dan sebagainya. So bear with me. Alright. Cute, Dr. Cute. Cute. So saya kata, Adin, you help me with the icon for the senses. Okay, this is how he choose. So pertama, of course, untuk stimulate your touch, the key point is that encourage touching, create curiosity. So it's quite challenging, mencabar bagaimana kita nak. We want the children, when they saw it, they will touch it. Even though it's very spiky, it's thorny, dia berduri dan sebagainya. We want them to touch it to create dia punya curiosity. So ini yang kita, I think I share with you last 2 weeks, the last talk. Remember, some of you were asking about cactus dan sebagainya. So these are some of the plant species yang create curiosity, dia nak pegang, they want to touch it, but within the safety boundaries of the parents dan sebagainya. We can have this, but we have to create a safety area for them to experience the plant. All right. Okay, taste. It has to be selamat, safe to eat, and provide different taste. Ada masam, ada manis, ada dan sebagainya. Let them experience. Jadi bila seperti pegaga dan sebagainya, mungkin you have to encourage them to pick it up, crush it and smell it. Yeah. Alright, we have climber, ground cover, kita ada cekur. So kalau siapa yang tahu cekur ni is very bitter, jadi encourage them to taste it. Kalau pahit, pahit lah. Jadi we want for them to express their feelings tu, walaupun manis, pahit dan sebagainya. Alright, untuk melihat, of course, I think I remember we share from last talk was to have bright colors. Bright colors, we have texture juga amat penting, untuk kita touch the texture. We hear when the rain hits the leaf dan sebagainya, to make us to stimulate our senses, untuk stimulasikan deria kita, Antara seperti kita lihat color lah, warna, pemilihan warna dan juga tekstur daun, yang boleh kita lihat. Bukan je kanak-kanak, kita pun apabila lihat, it is a interesting plants for us. I think I've shared this, siapa yang mengikuti our talk last 2 weeks, kita ada lihat ni. So I just go through very fast on the species. I won't explain each one of it. I think we have our special guest later when you want to ask more about the character or the sifat tumbuhan tersebut. I will go very fast. Smell, of course, kita ada tumbuhan. It's just when I put this limit smell in one place. Maksud saya, yang saya letak di sini limit smell, apabila saya dapati ada banyak taman yang ramai mereka bentuk apabila nak mereka bentuk sesuatu taman yang mempunyai bau, bagi saya boleh dielakkan. What they did was that they put so many smell at one place. Bagi dia kata ini taman untuk bauan, to stimulate your senses, but you put everything in one place, about 5 type of plants for instance. Jadi the smell will clash with each other, so bau yang kita dapat tu boleh, you cannot comprehend, kita tak boleh catch. Jadi
my advice is that apabila kita nak adakan satu taman tu, limit dalam satu tempat tu satu jenis sahaja. Mungkin ke sidang, ada yang ada nak tanam jenis-jenis mungkin rose, rose kampung ke rose yang boleh kita pakai, but don't plant everything in one space, so you get confused. Just choose one smell in one area, and then reachable maknanya boleh dicapai. Ada jenis tumbuhan yang agak tinggi, apabila kanak-kanak melihat mereka tak dapat capai. So bagi saya aspek bauan ni adalah penting apabila dia boleh dicapai oleh kanak-kanak tersebut. Ini antara tumbuhan yang mengeluarkan bau lah, macam saya cakap tadi, macam serai yang boleh dicapai, is very low type of plants. And of course kananga sometimes is quite high for them to reach out. Kesidang also because it's a climber, but you can design it in such a way that it can go down, dia boleh turun ke bawah dekat pergola dan sebagainya. So ini adalah antara tumbuhan yang boleh menghasilkan bau, ya. Alright, for here of course point yang boleh kita pakai adalah thickness of the leaf. Macam saya cakap tadi, macam pohon likwala dan sebagainya, daun tu sendiri boleh menghasilkan apabila hujan seperti sekarang ni, dah stop dah hujan, nanti kita boleh bersiaran di luar. The thickness of the plants, you can hear when the rain, apabila hujan kan, daun tu sendiri akan menghasilkan bunyi. Jadi it creates the interesting part for the children, include different texture. Again, it relate to the first point, where else when apabila hujan tu macam pohon buluh dan sebagainya, apabila kena hujan tu dia akan menghasilkan very interesting sound. So these are some of the plants yang kita lihat, ya. Weeping willow, bukan saja hujan, when the wind blows, bamboo dan sebagainya, it produce very interesting sound. So these are some of the elements that can stimulate the children's senses. Yeah. All right. We talked just now about the type of plants. So I just want to share with you an idea. So when this was, I think, 4 years ago when we had an exhibition. So when we have plants, I keep on thinking about how we can bring the plants inside kepada kanak-kanak, lebih dekat dengan kanak-kanak, terutama di sekolah dan sebagainya. Ya. Jadi what I did, I designed something. Ini masa ni exhibition di dalam UPM, ya. Kita ada exhibition masa ni, tajuk dia food, makanan. Jadi saya terlibat. Jadi saya terfikir bagaimana kalau kanak-kanak kita nak buat mereka lebih berminat dengan ulam dan sebagainya. So this is our team come up with this type of table, yang mana kita boleh meletakkan ni, we have basil, we have ulam raja, boleh dijadikan sebagai ulam dan sebagainya. So this is a prototype lah, ya, masa exhibition ni di UPM, di our gallery Serdang. So I have the process. Actually, I want to show all of you the process dan sebagainya. Even the table is in UPM. I'm sorry, I cannot go. Tak boleh masuk UPM lagi. So I cannot. I just share with you the photo. Ya. Ini kita panggil sini P2P, ya. Daripada plot to plants, ya. Kita panggil di sini. Jadi kalau kita lihat, saya bayangkan apabila mungkin di sekolah, saya tahu di sini ada cikgu-cikgu vocational, cikgu-cikgu sekolah pendidikan khas. So these are some of the table jenis yang kita boleh encourage ataupun minta ataupun galakkan kanak-kanak tu untuk berinteraksi lebih dekat dengan pokok herba dan sebagainya. Ya. Dan apa yang menariknya, kita boleh ubah. Bagi saya, reka bentuk ni memang bagi saya agak menarik lah. Selain pada color, kita boleh ubah jadi bulatan dan sebagainya. It's very flexible. Yeah. So this is some of the idea that
mungkin kita boleh guna pakai untuk di sekolah dan sebagainya. It's very easy to make, very cheap. Kita pun atau cikgu-cikgu pun boleh di vocational dan sebagainya, you can create this own table for your children, untuk kanak-kanak sekolah. Jadi tanaman ni boleh diubah setiap masa, bertukar dan sebagainya. Alright, kita ada lagi lebih kurang 5 minit untuk before kita take a break. I think saya pun dengar, saya rasa tetamu saya pun dah sampai, tapi for the 5 minutes I want to go very fast with you. I want to share, saya nak kongsi taman saya yang saya harap boleh saya sebab saya reka bentuk taman saya ni dah 17 tahun, 18 tahun, especially for my children, So I use all the characteristics, recommendation yang kita cakap tadi, I applied in my garden, So tadi kita ada bercakap mengenai jenis-jenis tekstur daun, jenis saya pakai pandan, ini I think this is 18 years ago. Ni dah, diorang ni dah besar dah lah. Ni masa they were small. So I created my garden inside ni pokok lemuni. Saya pakai tumbuhan yang boleh merangsangkan deria. Because I designed this with my children in mind. I was lucky because I have the space in my house. Saya ada ruang di rumah. So I created the space for them for free play dan sebagainya. So ada tumbuhan wangi. Remember I told you about daun yang menghasilkan bunyi. So I have palms in the house for them to experience. You can see even this corner itself, different texture, mixture of different texture dan sebagainya. So this is what I applied to my garden. So this is another view of the garden where I encourage them to be outside dan sebagainya. 18 years ago dah lama. And also I want to share what I did when they were small. I created, ini semua handmade semua ni. I created this so that they can interact with their hands. I think this is what untuk cikgu-cikgu di sekolah pendidikan khas dan sebagainya, mereka boleh bina sendiri the sand pit, and then let the children experience with their hands. So when they are older now, I change this. You can change this into a raised planter. So this is what I planned when I designed this space for my children. And you can see that I have pebbles. So when they have the pebbles, I want them to experience with their hands, create their curiosity dan sebagainya. Also when we talk about plants tadi, interesting plant tadi, remember? So I have this pisang in the pot dan sebagainya. So this is one of the interesting element that you can create in your garden for children to be curious. Alright. Of course, kita cakap, we talk about animals kan. So when we have the pokok yang sesuai, the birds will come in. The cat ni, this is my cat. The cat will love it. This is tea tree. So this is other than children, is also for animals, for cats, for birds dan sebagainya. And another thing that I want to share, this is the current yang ada sekarang. I create interesting features from sculpture, from dawai dan sebagainya. So bukan saja kanak-kanak suka, tapi bila Grab driver datang pun terkejut. Postman datang pun terkejut. Dia ingat ada orang. So it's for me it's very interesting that you can create. And then one thing good about this dawai ni, dia boleh ubah-ubah, tangan boleh ubah. Jadi the children can experience with the sculpture. I think you can create this in school. You can see they're very curious, kan? The cat ni, they're very curious. And then kita apa kat sini kan? So this is wire mesh. Wire mesh, yes. I use wire mesh and satu sculpture ni, kalau kita pergi hardware, dia ada satu roll kan, dia jual in one big roll. So for one person, I use one big roll tu. So you can find it in the hardware.
Ya, tapi kena pakai glove lah buat ni, luka-luka habis kan. So it's quite, for me, interesting because you can move it whatever you want. Yeah. So ini girlfriend kepada kucing saya, bukan kucing saya ni, girlfriend dia. So dia pun suka datang sini. So another thing I want to the last 2 minutes I want to share. This is when we talk about therapy garden kan, this is actually the rose I taken from my late grandmother's garden. Yeah. So when I planted it in my house, it's very therapeutic for me because something that we can remember her by every time I see her. This is rose kampung. So it's memang berbunga setiap masa. So it's from I have something from my grandmother's garden and bring it home here. And also you can see that ini ruela, I planted all around my house. So for me, what I share here are all I've kept it for the last 16, 17 years. It's very low maintenance. And then you have butterflies coming in. This is at the back of my house. This is the rose tadi, rose kampung tadi. Also ada rose, English rose, which is I think ramai yang bertanya boleh hidup ke setengah tu tanam. Bagi saya so far so good. It's still flowering non-stop in my house, very wangi. I have also, this is a sexy pink, also flowering all the time. Kita ada heliconia, jenis heliconia. So why I'm sharing with you, because first it provide texture, it provide color, and the maintenance is very minimum. So you can use this in your garden because I did it in my house. So it really works. Yeah. And I actually sekejap lagi kita dah hujan dah berhenti. I will bring it the computer outside. You can see all this plant. I call it my sensory table because I always have this because sometimes kita ada rosemary, kita ada basil, kita ada mint. When you crush it, it's very therapeutic. So these are some of the tables yang sekolah boleh create. Ataupun for me, even di pejabat, you can have all these plants you call it your sensory table, you can crush it, you can smell it, it can really provide you with instant feel of kalau stress di office, Azhar, office stress dan sebagainya. Ya, betul. You just provide it for the staff and this is sash, you can crush it and smell it. I think it's fantastic. Yeah. So ini kita ada yang, kalau siapa yang familiar yang kita panggil pokok halau nyamuk kan, it's also nice smell. We have mint at your sensory table. So remember when I told you about jenis pokok, the leaf. So this is what I planted near my window. So every time it rains, you can hear the sound made by the leaf hitting this liquala punya. So ini pun dah 18 tahun dan sebagainya. So it's very low maintenance. So another thing, I have the tea tree. So memang my favorite for my cat. Another thing for birds, I have siapa yang Pantai Timur mungkin kenal pokok salam kan. Memang burung suka. Like my neighbor di sebelah orang Kelantan, mungkin orang daripada Kelantan tahu pokok salam ni ada dibuat ulam always they can come and get it from here. So these are very bird attracting tree I have in front of my house. And another thing that ramai yang mungkin sekarang trend, saya rasa pokok bunga kantan is memang low maintenance. Saya tahu bunga kantan mahal sekarang tapi memang berbunga setiap masa. So this is what I have in all around my house, berbunga setiap masa, low maintenance. Yeah, and it provides shades, it provides butterfly coming in, bees coming in. And this is what I have texture. Kita ada pokok buahan, mata kucing. This is bunga kantan. So these are some of the kita boleh hasil tanaman. We just pluck it. Kita ada
limau, kita ada belimbing besi. So these are when we talk about texture. So these are the plants, daun, this is limau purut, tadi mata kucing. So these are the plants that I use for the last 18 years in my house. So it's very low maintenance. All right, so we already on the dot 10:30. Azhar, We have a break. we have a break. So 5 minutes, Doctor. Kita about 5 to 10 minutes for me to bring my computer outside. I think I heard my guest is already here, so bear with me for 10 minutes. So I'll come back and we join again at 10:40. All right. You see Okay. the surprise. Big surprise. Okay. So Okay, so- everybody, kita bagi ruang untuk have a small rehat sekejap for 10 minutes untuk doktor setting kat luar untuk dia nak surprise kita for something yang sangat surprise. So okay. Okay, see you. in another 10 minutes time. 10 minutes. Okay. Bye. Okay, bye.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. This is more residential. Waalaikumsalam. Wah, Mana Azhar? wah. We have seafood in the house. People in the house. Buat tu surprise. Ini father of RTM. Azhar, can you show your face? Cipu nak tengok. You want to see your face? Oh, miss me. This Azhar. Azhar from Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. We have Puan Habasa from kita ada Majlis Pemandaran, Majlis Daerah and cikgu-cikgu from pendidikan khas. Okay. So far we have 76 kami. Jadi Tuan Haji sihat, Tuan Haji. I'm still young. Yeah, young as ever and ever. siapa yang anak murid sila angkat tangan? Siapa benar? Ada, mungkin tak tahu. Semua angkat tangan. Okay. Jadi semua dah bersedia? Yep, semua dah bersedia. Kalau bersedia, saya akan buka slide untuk Haji ya, Haji. Okay. Haji ada only host or participant. Can you allow us to share the slide? Tasha, can you allow Tasha? Haji Tasha ada Tasha? Haji ada prepare some photos of plants yang kita macam kita cakap tadi, and also there are some additional plants that Haji can explain in detail, ya. So dibawakan khas dari Bani Tuan Haji Rahim, jadi kita cuba share. Alright, kita akan share slide sekarang, tadi break. So kita ada, sekejap ya, saya share. Azhar, can you see? Boleh? Okay, so kita ada our special guest, Tuan Haji Rashid, Tuan Haji Rahim, ya, Master Gardener kot, I panggil you betul lah, horticultural specialist. Jadi kita akan start. Jadi Haji. Okay. Okay, saya dah memilih beberapa jenis pokok di sini ya. Tertumpu kepada pokok renek ataupun shrub, flowering shrub dan sebagainya ya. Okey, yang pertama ni yang belah kiri ni, ini satu pokok yang saya panggilkan nama saintifik lah, Leucophyllum fruitescens. Itu dia ya. Dan pokok ni berasal daripada Mexico dan daunnya putih dan dia ni hanya berbunga masa musim panas saja. Ya. Okey. Yang satu lagi yang sebelah kanan tu, ini yang dipanggilkan pokok tapak unta ataupun Bauhinia cocciana. Dia juga merupakan satu pokok yang menjala ya, dan bunganya lama lah, kalau dia in bloom tu lama, mungkin dalam 3-4 bulan dia akan last dan sebagainya ya. So tu yang pertamanya ialah Leucophyllum fluorescens ataupun Mexican sage. Yang kedua tu ialah kita panggilkan pokok tapak unta ataupun Bauhinia cocciana. For color dan sebagainya. Okey, ini sekarang ni banyak orang tanam pokok ni untuk kelulut ya, kerana kelulut mengambil dia punya manisan dari pokok ni. Yang kita panggilkan bridal vein ya. Apa ni dia panggil apa menangis? Tunang menangis. Pengantin menangis, something like that. Antigonum ya. Okey, yang belah kanan ni kita panggilkan bleeding heart. Ya. Nah, memang cantik satu pokok ni, dan ini pokok renek juga. Dan yang menjadi bleeding heart ialah benda yang merah tu. Ya. Ini pun banyak boleh kita tanamkan di dalam tanah dan boleh juga kita tanamkan di dalam pasu pokok ni. Ya.
Okey itu. Okey lah, next. Ini satu pokok yang dia panggilkan pokok tahu tak pokok apa ni, ilang-ilang. Pokok kenanga ya. Dan pokok kenanga ni bukan hanya satu, dia ada 2-3 jenis color sebenarnya. Ya. Dan ini saya dapat dekat satu nursery, dan ini yang kuning, dan di sebelah sini lempoyang. Macam mana lempoyang ni? Lempoyang ni orang buat apa tahu ni? Dia bitter itu je. Ya, okey. Next. Saya dengar ada orang cakap kalau digigit dahan itu untuk orang-orang kurus boleh gemuk. Itu betul ke tak tahulah kan. Saya pun tanam banyak nak gemuk. Ya. Okey, ini kota saya rosemary ya. Rosemary. Tu dia. Ya, rosemary. Dan banyak kita gunakan orang kalau buat masak pizza dan sebagainya. Dan sebelah kanan ni pokok pudina kita. Dan pudina ialah kotak saya ini ialah lemon mint. Rasanya macam apalah lemon ya. Ini pokok ini sekarang pokok ni very popular. Dia panggilkan bayam Brazil. Ya, Alternantera siso. Saya dapat tahu Haji di sekolah banyak tanam bayam Brazil ni sebab dia cepat. Jadi kanak-kanak bila tanam tu dia nampak. Jadi dia suka boleh bawa balik. Okey, dan jenis bayam ni pun ada juga yang berwarna ya, yang dan kebanyakan kita tanam dalam taman sebagai apa ni ground cover. Ada yang merah macam Alternantera imoina dan sebagainya. Dan ini ialah pokok apa ni, dia panggilkan bluebells ya. Macam alamanda juga. Ya, alamanda. Dan ini jenis pokok merayap. Ini juga satu pokok apa tadi? Pokok bayam ni. Ni Alternantera variegata. Ada juga yang double color dan sebagainya. Okey, ini satu daripada pokok yang kita panggilkan pokok herbasaka. Maksudnya pokok herbasaka ni dia hidup berumpun dan di bawahnya dia ada rhizome, ada umbisi dan sebagainya. So apa kita boleh buat? Umbisi ataupun rhizome tu kita boleh biarkan kalau kita potongkan ya dan kita tanam balik. Dan ini kalau tak salah pokok ni pokok maranta. Satu pokok yang banyak dia gunakan sebagai indoor plant. Dan juga merupakan satu pokok yang dia panggilkan pokok apa eco-friendly plant ya. Maranta variegata dan sebagainya. Jadi kalau Puan Azah nak tengok macam mana nak propagate kelas lain ya. Okey. Boleh. Kelas lain susulan macam mana Haji nak tunjuk cara propagate. Alright, ini satu pokok yang very popular sekarang ni, kadang-kadang orang panggil dia false lavender. Angelonia ya. Angelonia, purple Angelonia, dia ada yang putih dan ada juga yang pink. Dan pokok ni memang wangi ya. Dan ini satu lagi pada pokok yang saya sure yang kalau kita tanam ya. Kalau kita nakkan wangian dan sebagainya. Okey, yang sebelah kanan ini pokok marigold lah, bunga teh ayam. Ya. Okey. Yang bagus bunga teh ayam ni kalau kita tanam dengan pokok-pokok lain, dia ni boleh menghalau cacing nematoda daripada pokok dan apa ni dan sebagainya ya. Itu dia. Ya. Kita panggilkan dia dia panggilkan sebagai companion plant. Tanaman karib. Tu Haji, Tu Haji, Angelonia tu kalau kami di sini pihak DOA minta tanam untuk invite the kelulut. Pokok Angelonia. Angelonia ni. Ya, Kan to banyak orang tanam. invite the kelulut. Oh, kelulut. Yalah. Okey. To invite the Okey, kelulut. ini pokok costus ya. Sekarang ni very popular juga. Dia juga merupakan satu pokok herbasaka ataupun herbaceous perennial ya. Dan ini pun boleh kita biarkan dengan dia punya rhizome ataupun juga dia punya dahan untuk mendapatkan pokok ni. Yang cantik kadang orang panggilkan candle plant. Itu dia. Ya. Okey, lagi. Ini pokok yang banyak orang buat apa ni obat ya. Dia panggilkan pokok Verbena montana ataupun pokok apa ni
Taman yang bertanahnya kalau mengikutkan Datuk Harun Din ya, dia guna akar tu, dia gunakan kita beli minum untuk orang-orang yang kena racun. Ya, ni pokok ni. Ya. On the left ni. Ya. Dan on the right ni satu lagi jenis pokok Angelonia ni. Angelonia alba. Dia jenis putih ni tadi. Dia orang panggilkan pokok pokok nama Melayu ni apa ni? Saya ingat sangatlah, saya terlupa. Tapi dia ada satu ni single petal, ada juga yang double petal. Tu dia. Ini pokok-pokok yang sebenarnya ini apa, petunia. Tu petunia. Dan petunia ni kalau di Amerika banyak ditanamkan sebagai annual plant ya, pakai batas. Tapi kita sini banyak kita gunakan sebagai hanging basket. Itu saja. Ya. Tapi lepas beli mati beli lagi. Tapi nak menyemai ni suka kenapa dia punya biji benih tu halus sangat. Ya. Tapi very popular flowering plant, container plant. Sama lah. Tapi dia lain-lain variety je. Okey, ini satu lagi pokok maranta ya, dan saya memang suka pokok ni kan. Dia ada yang jenis yang variegated dan sebagainya. Tapi pokok ini memang kita gunakan banyak sebagai eco-friendly plant. Kerana dia ni dapat absorb all this orang kata poisonous gas dan sebagainya. Ya. Dan sebelah sini pokok ini kalau kita tengok, banyak tidak tahu ini pokok ini Arelea ni satu family dengan pokok ginseng. Tu. Ya ni. Dia Arelea ni. Dan kalau kat kampung kita dia macam mangkuk. Dan di Filipina dia orang buat sayur ni. Saya masa kecil aja bila saya tengok pokok ni saya tengok nenek saya lah. Dia memang suka tanam. Orang tua-tua kan. Okey. Right. Okey, ini jenis philodendron dan jenis yang ini untuk vertical garden cantik lah ya. Dan senang sangat nak biarkan, kita pakai ruas pun sudah jadi. Okey, yang sebelah kanan ni. Ini satu pokok yang banyak orang tidak suka kerana busuk. Ya. Orang panggilkan pokok Garuda. Dan dia juga boleh kita gunakan sebagai mosquito punya apa ni? Macam pokok jermin kita lebih kurang ya. Itu dia. Ya. Dan mengikutkan orang Cina ya, dia daunnya dia rebus dia boleh untuk hilangkan sakit tekak dan sebagainya. Ya. Zaman Covid ni boleh aja. Tak tahu. Pokok Garuda ya. Okey, ini pun macam coaster juga ya. Ya. Dan ini apa ni? Macam apa ni? Ini pun dia ada pokok yang kita boleh buat apa ni? Itu cekur tu sebelah kanan. Cekur. Ya. Cekur. Ini dia yang saya cakap tadi. Satu jenis pokok apa tadi? Brazil apa ni? Tapi ini yang jenis variegated. Dan kalau kita tengokkan yang banyak orang tanam, ya, banyak orang tanam nak buatkan orang kata huruf-huruf dekat apa ni? Ini dia orang pakai ni. Ini Alternantera ammonia. Itu apa dia? Kau takkan sudah tahu. Okey, ini satu pokok yang kita dapat dia ni orang cakap ni satu pokok sama dengan pokok gardenia lah, pokok hilang-hilang ya, kenanga. Okey, dua-dua ni pokok alamanda ya. Dia memang ada yang purple, ada dan sebagainya. Dan selalunya pokok alamanda ni dia buatkan sebagai apa ni, pokok vertikal apa and so on. Okey. Ini satu pokok yang banyak orang tanam kan, tapi saya tak takut sangat pokok ni di bawah keluarga Apocynaceae, dia bergetah ya. Kalau kita potong, berhati-hatilah, memboleh kata apa ni, menyebabkan mata kita rabun dan sebagainya. Ya. So, maknanya kalau kita we propose this in the children's garden, we have to be very careful with the information dan sebagainya. I mean, the color is nice, but we have to provide the safety measures dan sebagainya. Okey, yang sebelah kanan tu, ini pokok banyak orang-orang India tanam. Kerana bunganya dia ambil untuk buat semayang dan sebagainya. Pokok orang panggil pokok jeliti ataupun dia apa ni, pokok melati putih. Ya. Dan memang wangi.
Ya, memang wangi. Ya. Dan pokok ini juga banyak orang buat bonsai. Ya. Okey. Ini satu pokok yang baru diintroduce. Sebenarnya ni pandan ni. Pandanus. Ya. Ada orang cakap saya ni pokok ke apa ni chlorophytum ataupun spider plant yang jaga tu. Tapi bukan ya. Dia di bawah pandan sebenarnya. Okey. Satu lagi pokok yang banyak orang tanam. Pokok ini bunganya ungu apa ni daunnya bunga dia panggilkan Rolopetalum. Dan pokok ini pun juga dia boleh buat bonsai dan ada juga orang buat topiary membentukkan bulat dan sebagainya. Ya. So that means for children's garden is boleh lah. perfect. Okey. Ini pun sama terlihat Rolopetalum ni dia ada juga bunga pink. Okey, yang belah kanan ini pokok kenanga ya. Dan pokok kenanga yang saya tunjuk sini bukan yang besar macam kat kampung tu. Ini yang dwarf ni. Dia panggilkan Canagium fruticosum. Sebab tadi masa slide saya one of the point pokok berbau wangi it should be reachable. Maknanya budak-budak boleh grab. Ada yang tinggi, ada yang so this is the species for kids can touch Pokok ilang-ilang. Ini tadi saya tunjuk pokok jeliti yang single petal tapi ini yang double petal ya. Raitia religiosa. Ini samalah satu jenis pokok apa ni? Pokok bayam jugalah. Kita selalu guna daun kunyit dengan ada soalan Najihah. Puan Najihah Ahmad dari MP. Boleh ingat. Okey dah. Okey. Oh, kita dah hampir dah last. Kalau ada soalan daripada yang ada sekarang ni, kita boleh kongsi bersama secara Tuan Haji ada di sini. Ya. Sekejap ya. Saya tengok dekat tu. Okey. Apa ni? Dia ada soalan, kita nak tengok soalan. Okey. Kalau ada yang ada soalan tadi. Ini soalannya. I stop sharing jap Okey. So far tiada soalan sebab semua pun tengah excited tengok Tuan Haji. Apa saja soalan berkaitan horticulture. Kenapa pokok mangga saya tak berbuah? Itu soalan. Anything lah, buah-buahan ya, dan sebagainya. Tuan Haji, saya nak tanya boleh? Adakah betul Alamanda catatica itu adalah pokok yang beracun? Alamanda? Ya, Alamanda catatica. So apa problemnya? Difahamkan pokok itu dikatakan boleh merendahkan IQ kanak-kanak. Betul ke tidak? I think pokok alamanda ni ya di bawah Apocynaceae ni ya, family Apocynaceae, memang kalau kita potong dia bergetah. So saya nak bawa contoh dia tak dapat, tapi kepada pokok-pokok yang mana mengeluarkan getah dan sebagainya, it can be poisonous. So kena be careful sikitlah. Ya. Satu lagi pokok-pokok yang mengeluarkan getah, pokok-pokok di bawah keladi ya. Itu pun juga mengeluarkan getah dan boleh menyebabkan kita kena skin rashes dan sebagainya. So berhati-hatilah kalau kita nak tanamkan pokok-pokok untuk taman kita di rumah, saya rasa pilih pokok-pokok yang tidak ada yang non poisonous dan non hazardous. Itu saja. Tuan Haji, Nerium oleander bahaya ke tidak? Oh mak, saya nak bawa contoh. Memang bahaya, it can be fatal. It can cause death. Oh, Nerium. Okey. Biar saya cerita, dekat South America, orang-orang asli sana gunakan getah dia taruhkan dekat blowpipe dan dia tembak kepada kerbau. Kerbau boleh tumbang. So what I'm trying to say to you is very very poisonous. Okey. Ya. Dan pernah juga saya dapat tahu iaitu di Sabah, 2 orang pekerja landscape, ya, dia nak makan pukul 10, dia tak bawa dia punya garpu dengan sudu. So dia ambil lah pokok yang bersandar tu, pokok oleander tu, dia makan, dia kena lockjaw. Dia buat macam chopstick.
And lepas tu dia kena lockjaw, dengan cerita dua-dua orang tu mati. So kalau dapat, please lah, pokok kau dapat ketepikan lah. Ya? Okay. Not for children's garden or No lah. possible, Saya kalau dalam taman kita, garden kita punya garden kat rumah lah, please avoid that. Satu lagi pokok keladi birah macam Deccan Bakia, Alocasia dan sebagainya. Any pokok yang mengeluarkan getah-getah ni, please be careful. Ya, pernah dengar tak pokok payung Indonesia? Pernah? Payung Indonesia. Okay. Pokok ni kalau saya pernah tengok dia orang tanam pokok Indonesia ni, payung Indonesia dekat mana? Dekat Taman Tadika. Kerana pokok ni batangnya mempunyai duri. Ya. Dan dahannya juga mengeluarkan getah. Boleh merabun mata kalau kena pada kita dan sebagainya. Maaflah saya tak dapat nak bawa contohnya. Ramai yang bertanya mengenai this type of plants. Ni keladium tak apa, yang satu lagi ni yang saya sebut ni, yang ni dia bawa dipanggilkan arase ni, kan di keladi ni kan, be careful lah. Itu aja. Tuan Haji ada soalan tu, dia kata salam Tuan Haji, kaladium sekarang viral, mahal-mahal, any suggestion? Dan makin ramai mak-mak tanam keladi. Mungkin sejak PKP ni ramai orang start tanam kaladium. Yalah, betul lah tu, tetapi kalau dapat avoid dia lah, itu saja ya. Okay. Avoid. Kalau kau nak tanamkan dia, tanam in one corner dan buatkan sedikit pagaran dan sebagainya, so that the children will not go in. Begitu dia. Ada soalan ni tanya, boleh bagi penerangan mengenai herba sebagai elemen terapi? Herba. Okey, herba, dan saya bila sebut herba ni semua orang kaitkan dengan perubatan. Pada saya pokok herba ialah pokok yang mengandungi tisu-tisu yang lembut. Ya. Macam pokok hati-hati satu daripadanya. Ya. Kesom satu daripadanya. Ya. So it does not mean pokok herba tu ialah pokok yang ada khasiat perubatan. Pada saya dari segi horticulture, pokok-pokok yang mempunyai orang kata dahan ataupun yang lembut. Ya. Berbeza dengan pokok lenda air ataupun succulent seperti aloe vera dan sebagainya. Ya. Tuan Haji, kalau Episcia cupreata kategori herba ataupun kategori pokok-pokok ground covers? Episcia. Okey. Episcia cupreata. Ya. Selalunya pokok-pokok ground cover bila kita tanam on the ground, it doesn't grow more than half a meter. Kalau lebih daripada itu, kita consider sebagai pokok rimbun ataupun shrub. Ya, itu dia. Any pokok-pokok yang bila kita tanam on the ground, dia tidak lebih daripada half a meter, ya, itu kita boleh panggilkan sebagai ground atau penutup bumi. Kalau lebih daripada itu, it can be pokok rimbun ataupun pokok bush macam pokok izora dan sebagainya. Okay. Tuan Haji, saya nak tanya lagi satu. Saya suka tanya ni. Okey. Pachys lutea. Apa dia? Pachys lutea. Yang banyak dekat sawah padi yang macam jagung tu. Pachys lutea. Saya tak tahu nama Melayu dia apa. Pachys. Pachys lutea. Itu boleh makan ke tidak? Apa ni? Bentuknya macam mana? Bentuk dia macam shrimp plant. Okey, shrimp plant. Ya betul. Ya, shrimp plant. Dia cantik. Dia cantik. Okey. Kalau shrimp plant ni, it is a beautiful plant. Banyak juga orang tanam dalam pasu dan sebagainya. So shrimp plant ni tak boleh lah makan. It's an ornamental. Okey. Banyak lagi benda boleh makan. Dia orang panggilkan shrimp plant. Itu saja. Okay. Sebab macam kalau budak-budak tengok macam bentuk corn kan. So ini corn, species of a corn, like that. Dia Pachys lutea dan sebagainya. Okey, boleh. It is ornamental tapi kebanyakan orang tanam dalam pasu. Okey.
Ada soalan Azah yang tanya pasal pokok attract lebah. Ya. Okey. Untuk pokok-pokok yang attract Ini lebah, lebah ke adakah boleh untuk propose dalam taman kanak-kanak untuk tujuan attract wildlife macam rama-rama dan burung? So Okey. kadang-kadang kita tanam lebah datang kan. Okey. Saya ada kenal satu pensyarah namanya Dr. Alang dalam Arang Pelang. Dia ada kelulut. Dia punya pokok yang dia tanam untuk mendapatkan nektar tu ialah dia tanam pokok apa dia? Pokok apa ni? Pokok apa tu? Buah belimbing apa ni? Ya, pokok belimbing dan pokok limau. Because these two plant produce a lot of nectar. Ya. Satu dia cakap satu lagi, kalau nak andalkan ni dia mesti ada anak sungai satu, kerana bila kelulut tu dah ambil tu dia akan pergi ke ambil air pula. Itu dia. Ya. Satu lagi yang antigonum tu, yang bridal veil tu. Banyak juga orang tanam tu. Okey. Anything else? Tuan Haji ada lagi, apa pendapat Tuan Haji tentang pokok ketum? Cara pengambilan dan khasiat, because kita learn banyak tentang ketum. Alright, okey. Betul. Dan saya dapat tahu dulu orang pokok ketum ni kan, dia minum untuk apakah masalah kencing manis. Ya, satu. Dan kedua juga orang ketum ni dia makan untuk apa ni, untuk libido, meninggikan libido. Ya. Betul tak libido? Tahu? Ya. Itu orang-orang dulu pakai. Tapi sekarang ni pula dia tanam pokok ketum ni, dia macam-macam dia campur. Itu yang menjadi kesalahan tu. Kalau minum pure dia tak ada apa-apa. Pokok ketum ni. Untuk kesihatan actually. It can cure diabetes. I see. Sekarang banyak orang gunakan apa ni? Ada lagi? Encik Yusri tanya. Mana Encik Yusri? Okey. Encik Yusri punya soalan boleh buat sayur. Tapi soalan ni apa ya Encik Yusri? Sate. Boleh buat sayur. Encik Yusri referring to masa Haji present tadi, ada gambar. So mungkin boleh Encik Yusri boleh share apa maksud pokok mana satu tu? Pokok apa? Yang buat sayur ni. Pokok apa yang Encik Yusri? Ramai betul kita nak makan ni, macam-macam nak makan. Tadi masa Dr. Shirin ada masa present tadi, ada berkaitan dengan yang mana tu? Saya pernah miss apa, ada masa slide ada berkaitan dengan apa? Ada yang pokok-pokok campur apa? Yang ada gambar pandan semua tadi kan? Saya buka sekejap ya, yang slide saya ke? Ya betul. Sekejap ya, saya besarkan. Masa yang saya rasa nanti I think masa antara list ni ke? Is this the list? Dia lagi tadi. Okay, dekat kawasan ni okey, dekat ground cover tadi. Oh, ground cover. Yang ni ke? Tadi sebelum tadi yang ground cover tadi. Saya sebelum tadi. Okay. Is this the one? Pegaga antara tiga tadi itulah. He's asking about this ground cover. You can use for to eat like meat. Widilia. Not ada lain. Dia sebenarnya untuk maklumat lah, macam tadi ada present berkaitan dengan ground cover ni. Sebab kita tengok waktu PKP ni macam yang individu yang duduk rumah ni dia dah guna untuk apa ni, contohnya hidroponik kan, elemen-elemen tu sebagai salah satu elemen untuk apa tadi, macam itulah apa terapeutik punya tu kan. Tapi apa dia pokoknya? Jadi salah satu elemen lah saya tengok macam sayur-sayur ni lah. Kaduk. Dia plant. Okey, kaduk boleh. Dan kaduk orang boleh makan. Ya. Buat sayur. Buat sayur boleh. Ya. Lauk apa tu Haji? Selalu dia kalau macam tu banyak kau buat ulam tau. Ulaman kebanyakan. Dia makan raw gitu. Itu
awet muda je. Tak tahu dah, saya dah tua dah. Wah Haji, kaduk we did. We plant at pillars untuk LRT dan ERL. Aha. As climbers for the pillars. Pillar, the column. Okey, ada satu pokok yang dia panggilkan pokok bridal veil ya, ataupun Lee Kuan Yew creeper. Pernah dengar tak? Begonia elliptica. Yang ada bunga warna pink red tu kan? Dia tidak, dia berdaun saja. Oh, okey. Ya. Itu berkaitan. Kenapa? Dia tiap ruas yang dia keluar tu dia akan mengeluarkan akar, dia mencengkamkan tanah dan sebagainya. Ya. Lee Kuan Yew creeper atau Begonia elliptica. Itu kita tanam. Ataupun kita panggilkan bridal veil. Satu Haji, daripada kita dah tak galakkan tanam pokok yang duit-duit yang duduk dekat tepi dinding tu kan. Sebab kecil-kecil dia baik, dah besar dia jadi monster kan. Tapi kalau nak betul-betul pasal erosion ni, pernah dengar tak vetiver grass? Vetiver grass? Hari ni baru dengar. Okey, vetiver grass ni ada juga jual vetiver oil. Pernah dengar tak? Dekat depan ni, dekat body shop. Datang pada rumah ni, dia panggilkan vetiver grass. Dan vetiver grass ni selalu tanam dekat lereng bukit kerana akarnya lebih jauh dan lebih dalam. Apa ni, dalam tanah dia boleh pegang, dia boleh prevent soil erosion. Dan sekarang Plus Propel menggunakan pokok tu untuk nak mengelakkan landslide dan sebagainya. Nama penuhnya lah apa ni, Chrysophorum zinzanoides ataupun vetiver grass. Tak pernah dengar? Vetiver grass. Kalau tak nak Kalau orang Melayu panggil rumput kusu-kusu. Oh, rumput kusu-kusu. Okay. Dan oil ni memang dia gunakan untuk banyak dijual kat body shop. Nanti keluar exam ya, sila tulis ya. Keluar exam nanti tanya rumput. Keluar peperiksaan ya. Okey, ada lagi? Tuan Haji, saya nak tanya kejap je, sebelum tu saya tengok dulu. Sebentar tu. Tuan Haji, Ipomia batatas tu bagus tak untuk mencekap tanah? Apa tu? Ipomia batatas. Apa Ipomia batatas? Apa problemnya? Dia bagus tak untuk mencengkam tanah? Apa ni, ubi apa ni? Ubi. Ya. Ini yang mana? Yang putih ke, yang purple ke, yang apa ni? Yang mereka banyak landscape architects tanam untuk as a ground covers for corporate building. Tapi sebenarnya boleh makan ya doktor, dia Tuan Haji, dia punya ubi tu boleh dimakan. Ya, memang sebenarnya orang Jepun banyak makan yang coloured punya sweet potato ni. Dia very high in apa ni, dia panggil bioflavonoid, dia punya khasiat makanan ni memang tinggi. Ya. Yang kuning, yang purple dan sebagainya. Ya, boleh. Ya, ikan. Baru semalam ada orang discuss saya pasal ni mana-mana nak cari. Ya, dia nak tanamkan lagi pokok-pokok ni. Because high in apa ni panggil nutrient sweet potato ni. Tuan Haji, ada soalan. Adakah tumbuhan air seperti pokok teratai, kiambang sesuai propose dalam taman kanak-kanak? Pengalaman saya yang ada orang buat kolam-kolam ni untuk rumah ya. Rumah saya dan kawan saya ni dia jagalah beberapa orang budak-budak kanak-kanak kecil ni ya. Satu hari itu isteri dia menyidai kain, dia tengok anak-anak ni berlari-lari keliling rumahnya. Tiba-tiba dia kira satu orang tak ada. Rupa ni dia sudah terjatuh dalam kolam air tu. By the time dia sampai, budak tu dah habis, dah meninggal lah. So be careful lah benda-benda begitu. Sungguh pun cetek, it can cause drown and drowning and so on. Ya. Dan tengok budak tu pun memang dia berkejar-kejar, terjatuh, mungkin tergantung pada terus pingsan kan. Itu jadi berlaku. Dari segi design, another way we can use it, we raise it up.
So that is eye level with the children, and they can see it, they can learn about the process. Saya duduk kat Bangil, banyak juga saya dengar buat Bangil ni. Satu lagi bila ada kolam air ni pula, ikan-ikan macam koi ya. Baru-baru ni ada orang cerita anjing pula masuk datang pula. Ya. Macam tu. Pasal kenapa? Diorang ni kebanyak kolam, lepas dia letak ikan, dia tak take care. Kadang-kadang air tu dah berkerur dan sebagainya. Dan baru-baru ni depan rumah saya kobra pula. Kobra. Ya, pasal panas, kobra nak cari tempat sejuk. Asyik baik, tak ada apa-apa lah. Panggil fire brigade. Tangkap, buang. Just to share, Tuan Haji dan juga Dr. Shurin, kan because we are in the process of bring back the birds. Banyak taman-taman start tanam mutinja kalibura. The best pokok ialah pokok cherry. Mutinja kalibura. Yes. Banyak burung. Pagi-pagi nanti pokok burung merbah ya sudah datang. Satu. Dan sekarang ni isteri saya tanam pokok tin. Ya. Tin ni zaitun tu? Sekarang apa ni ficus, carica dan sebagainya. Sekarang merbah sudah datang pantai dia punya apa ni pula. Pasal kenapa dia tak pakai netting? So burung datang. Selalunya pokok burung merbah lah. Itu je. But it's nice to hear lah burung semua kan. Anything. Satu lagi pokok ficus benjamina. Itu pun juga boleh membawa burung dan sebagainya. Termasuk juga apa dia? Tupai. Tupai. Ya. Tuan Haji, saya nak tanya kenapa tupai kat rumah saya ni suka sangat makan pokok susun kelapa? Pokok susun kelapa yang saya cakap tadi yang nak buat ubat tu. Tabernae montana. Ya. Ervatamia coronaria. Ya, coronaria. Ya, betul. Ya. Mungkin saya cakap dia makan bunganya lah. Pasal orang boleh buat ubat. Dia suka munch. Lepas tu dia buat. Dia saja nak buat saya marah. Itu dah interaksi yang baik tu, Azhar. Marah, gembira. Susun kelapa. Jadi itu dah jadi. Tabernae. I think it's a good choice for children to observe, not only for the parents. Cherry lah, cherry India tu very good. Dan pokok apa ni? Anything that give fruit boleh dia akan datang. Tadi saya ada sebut mengenai maintenance. Jadi bila kita design ni macam-macam design. Jadi when it comes to after 1 year, so the maintenance was so maybe you can give tips. Yalah, gardening ni tiga perkara mesti ingat. The right place, the right plant and the right maintenance. Kita mesti ingat tu. Ya. Dan banyak kesilapan macam saya pernah dengar juga orang nak tanam pokok durian dekat rumah. Pasal mana kita kalau tanam pokok durian atau pokok rambutan, jaraknya mesti 30 kali 30. Less than that tak boleh. Ya? So bermakna tempat yang kecil tu pilih pokok-pokok bahan yang kecil. Macam jenis-jenis limau kan? Dan sebagainya. Tapi ada juga orang tanam pokok durian dan sebagainya. Pokok durian, kalau ikut Mardi, dia nakkan 40 by 40 punya area. Baru dia bertumbuh elok dan sebagainya. Ya. Tuan Haji ada soalan nak tanya, this is from Land Art. Nak tanya buah Garcinia subilictica, happiness tree, boleh makan ke tidak? This is from Land Art. Gardenia subilictica. Gardenia. Ataupun happiness tree. Dia panggil happiness tree. Pokok Gardenia, pokok bunga Cina kan? Wangi. Happiness tree. Gardenia americana dan sebagainya. Pokok itu panggil pokok apa ni? Bunga Cina. Wangi. Gardenia subilictica. Yalah, wangi. It is a shrub lah. Can be eaten? Yeah? Can be eaten? Can be eaten? Bukan Gardenia, Garcinia. Oh, Garcinia. Garcinia is pokok daripada spesies asam kan?
Garcinia is manggis kan? Apa ni? Ya, manggis. 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 So buah manggis kalau nak tanam is still around, you need a place around 30 by 30 jugalah. Pasal kenapa pokok ni kebanyakan pokok manggis ni dia spreading lah. Manggis. Garcinia elite happiness tree. Dia bukan manggis, dia spesies manggis but not a manggis. Peserta tanya boleh makan ke tidak happiness tree tu? Manggis boleh makan. Nanti saya Google macam mana rupa happiness tree. Daun besar. Oh. Kena Google Ada buahnya. yang ornamental, ada yang Buahnya dah. Asam keping. Macam asam keping kan? Inilah asam keping. Ya, asam keping. Asam keping. Saya tanam pokok dia tu, tapi dia besar. Sekarang Small tree actually. Bukan asam keping je. Puan Mazlin boleh cakap apa nama Melayu dia? Dia bukan asam keping sekarang ni. Pemaju suka tanam pokok Garcinia ni depan-depan rumah. Dia ada buah, dia macam buah, nak kata bukan manggis, tapi macam nangka. Sekejap, kalau Dr. Shurin boleh checkkan gambar tak? Dia ada buah dia warna oren. Warna kuning, sorry. Garcinia suleptica. Saya Semasa mereka buat submission tu, mereka khabar tak pokok tu ialah edible ke tidak edible? Ya, betul. Ada Encik Izazul Firdaus. Dia cakap saya pernah makan buah tu. Okey, saya pernah nampak dia tanam pokok ni sebagai ornamental. Dan selalu dekat satu tempat, saya tak ingat mana tempatnya, tapi diorang tanam pokok ni rapat-rapat sebagai windbreaker. Okey. Ya. Sebagai windbreaker. Ada. Okey. Tapi yang Garcinia saya sebut tu ialah untuk yang boleh makan tu. Okey. Bawa kitab sekejap kan? Ya, dia yang kalau yang ini memang pokok it's an ornamental, diorang tanam sebagai windbreaker. Ia merupakan pokok yang sangat famous di area bawah jajahan Johor. Majlis Daerah Mersing, Majlis Perbandaran Kulai, Batu Pahat pun tanam. Maybe SUK Johor memang pointed out this type of species. Okey. Rupanya ada perbalahan antara pemaju dan pihak majlis. Okey, ada yang cakap tak boleh makan. Okey, hari ni confirm dah boleh makan. Boleh ya? Boleh. Boleh makan ke? Yang I tahu bagaimana I bertanya dengan orang yang tanam tu, dia cakap dia ornamental. Tapi yang satu lagi tu yang saya tanam kat rumah tu memang boleh makan. Ya, memang boleh makan. Tapi satulah dia dia pun spread quite wide. Lepas tak apa saya buat, saya terpaksa perundahannya jangan terkena pokok-pokok yang lain lah. Itu dia. Ada orang yang cakap saya pernah makan buah dia, sedap. Rasa manggis campur duku. Lebih kurang macam tu. Saya makan buah peach je. Tuan Haji nak tanya lagi satu boleh? Tanya aja. Kita ada masa lagi sejam. Okey, kalau hari raya, kalau bulan puasa, kalau ada masakan daripada Sabah Sarawak, they used to tanam, they used to masak the nasi inside the periuk kera. Actually, kalau ikutkan periuk kera kan kalau semut masuk akan mati. Kalau kita yang makan nasi yang dimasak di dalam periuk kera tu, sebenarnya ada long time punya implication tak? Sebab desabahan mangkuk apa dia? Periuk kera dia shape macam tu. Dan dia macam lemang lah. Dia masak dalam tu. So Azhar is asking, is there any implication? Asli mereka akan masak dalam periuk kera, the nasi. So, soalannya adakah long term kita yang nanti masuk insect kan? Dia boleh hancur, dia pun bunuh kan?
Ya. Tapi tengok apalah inset yang dia bunuh. Takut kalau dia bunuh macam tebuan dan sebagainya. Takut dia venom ada situ. Melainkan kalau dia nak buat juga nak masak tu, dia kena cuci bersih lah balik. Itu je macam super macam lemang juga. Kalau tak betul-betul kita buat, kita takut apa dipanggil miang lemang di dalam tu. Saya pernah baca, mungkin kita boleh ingat dah banyak tahun dulu orang beli lemang, orang perempuan meninggal sebab dalam tu ada katak dia tak cuci. Sebab tu saya sampai sekarang tak makan lemang. Sebab dia tak check ada katak yang berbisa dalam tu. And then they put the lemang, I think it was 10 years ago, perempuan mengandung. Dan macam picture plant macam-macam insek masuk dalam tu, kita tak tahu. Ya. Rupanya ada. Kalau ikutkan dalam chat room ni, dia kata periuk kera orang labis buat lemang. Whatever it is, saya senang ni, when in doubt, don't try. Fatimah kata periuk kera orang labis buat lemang. Boleh ke tahan lama-lama api tu? Mungkin Puan Siti Fatimah boleh share tak? Boleh share. Macam mana experience buat lemang dalam periuk kera ni? Puan Siti Fatimah? Tak terbakar ke, bocor ke? Daripada batu pahat. Ada siapa? Kalau bulu lemang tu tebal kan? Biasanya setahu saya dia kukus, dia bukan dibakar. Lemak dia macam pulut, pakai saya pernah makan lah, kawan-kawan saya pernah kasih. Dia pernah nampak orang jual juga. Dia periuk kera tu dikukus, tapi dalamnya tu letak pulut dengan santan. Jadilah macam lemang periuk kera. Cuma yelah betul juga. Bayangkan dalam masak tu. pulut dulu dah. Satu dia lapiskan dengan daun pisang dah. Tak ada, dia memang dia kecil-kecil je, comel-comel macam periuk kera tu kau comel-comel kan. Dia tak ada ni, cuma yalah daripada segi asasnya periuk kera tu kan memerangkap serangga, daripada segi kebersihan tu tu yang kita okeylah sekarang pun saya dah tak makan dah, takut. Tapi kita orang di Malaysia ni memang very creative when it comes to part makan dan sebagainya. Tapi banyak information Azah kan yang kita orang-orang baru, you kata Eugen X, ZX tadi yang kita perlu banyak yang dah dilupakan. Jadi ya betul. Saya rasa memang ada orang macam Haji ni banyak benda yang kita boleh belajar, especially untuk children's. Kita tahu ingat okey kan, tapi bila macam Nerium, Oleander dan sebagainya tadi poisonous dan sebagainya, it's a no-no especially for any garden. Sebab tu I think the highway masa saya mula kerja dulu, Nerium Oleander sering digunakan untuk penghadang jalan di highway. In the future it can a lot of climatic ni apa kan. So pokok-pokok yang kita pilih kita punya garden tu can help in apakan balik kita punya climate dan sebagainya. So pada saya kalau benda-benda begitu kan pokok of choice to me lah, pokok-pokok renek lah, shrubs and bushes. Ya. Ada wangi and so on, benda-benda begitu kita tanam lagi elok. Dan satu lagi sekarang ni pula dia ada satu konsep dia panggilkan companion plant. Kalau kita tanamkan satu pokok buah-buahan atau pokok sayuran, tanamkan kucai. Dia akan membantu mengelakkan penyakit dan sebagainya benda-benda begini. Dan kucai pun boleh kita makan juga. Ya. Tanam tomato, dia tanamkan pokok pokok yang pokok selasih. Ya. Kerana bau fragrant tu kan akan menghalaukan serangga-serangga dan sebagainya. Companion planting ni bau apa ni, dan selain daripada itu saya cakap eloklah tanam pokok-pokok macam pernah dengar pokok night lady of the night, pernah dengar? Pokok santalia. Santalia? Ya. Jadi dia malam saja dia wangi. Sudah malam lain. Sudah malam pokok tuberosa dia ada ada umbi. Doktor. Ya, salam. Khairin? Cik Khairin? Okey. Apa saya boleh teruskan line okey?
itulah cuba pilih-pilih pokok begitu easy maintenance. Kerana modern gardeners ni are very lazy gardeners lah, itu aja. Ya. Haji sesi ni Dan satu lagi pengalaman saya lah, sekarang ni orang ni sibuk sangat nak beli baju macam-macam jenis baju, Mila grow, nenek grow, apa grow pun. Ya. This is something also. Kenapa? Siapa yang terasa? Angkat tangan. Ya. Kadang-kadang banyaknya tak benar sebenarnya. Tak benar. Kadang-kadang kalau nak cari yang paling simple sekali pada saya lah, rumput-rumput yang kita potong tu buatkan kompos. That is better. Dan kita guna benda sebagainya. Ya. Ini tak lama saya akan ajarlah semua benda-benda begini. Ya. Jadi Azhar, maknanya dalam untuk when referring back to my presentation tadi, jadi kita boleh add part of the characteristics is companion plants. Not only children's garden, in all gardens kan. Jadi yang I boleh tambah Azhar ni, ada yang tanya, Nonisha kata, Tuan Haji ada buat sharing santai-santai dalam FB ke? Saya minat Tuan Haji masa kecil-kecil dulu. Always watch you on TV. Nornisha. Ada Nornisha sini? Nornisha from Putrajaya. Dia kata Perbadanan Putrajaya. selalu tengok you kat TV dengan mak dia. Ya, saya pun Tuan Haji kecil-kecil dulu akan tengok sebab mak saya tak bagi tukar channel. Sebab tu I give more time for Haji today because tak lama dah tak tengok Haji, saya tahu ramai rindu. Jadi kita pun dah boleh move a bit now. So that's why I invite Haji with all of you today. So I'm sure many of you have so many questions about plants kan. Azhar boleh baca ada. Okey, Indonesia dia ada dia menceritakan tentang Magnolia Figo, cempaka pisang, another ornamental plant yang wangi banyak ditanam di zaman dulu-dulu. Okey, ini Kak Rin dia Magnolia Figo. Magnolia. Ya. Cempaka Okey, dia kata orang dulu selalu tanam. Maybe sekarang kita boleh bring back cempaka pisang into our taman. Ya doktor kan? Betul. Saya dapat tahu orang Kedah kan, dia makan pokok pisang tau. Dia buat kari. Saya tak dapat tahu apa dia, tapi pisang tu pisang hutan. Ya, dia inner part tu dia potong. Dia buat kari dan sebagainya. Dia terang. Terang. Memang sedap. Tuan Haji. Ya, Cik Khairil. Assalamualaikum. Boleh dengar ke? Ya, dengar. Khairil dari Cameron ada sedikit soalan. Khairil dari Majlis Daerah Cameron Highland. Oh. Okey. Kalau dibenarkan untuk saya bertanya lah Tuan Haji kita variety species ni kita planting banyak jugalah dari segi annual ke ataupun perennial ke kan. Tapi permasalahan kita kat sini kebanyakan dieback tau. Even kita jaga dengan baik dieback. Dieback. Kita kebanyakan kita buat penanaman apa spesies pun lah. Tapi kita kena tengok juga kalau kata dari spesies bawah ni, bila kita naik ke atas, kita buat sama ada hardening atau sebagainya. Tapi kebanyakan dia, kalau kata kita letak di bawah shade ataupun plastik sheet yang dalam nursery atau sebagainya, dia okey. Even kalau kita pindahkan dia dalam satu tempoh tu, kita penjagaan kita pun baik dan sebagainya, tapi dia tetap dieback. Okey, pengalaman saya dengan pokok annual ni, kebanyakan yang pernah juga saya bekerja dengan bright marks dan sebagainya. Kenapa dia mati, kena virus dan sebagainya. Dia tidak buat seed treatment. Bermakna tanah tu dia tak treat dan juga benih tu. So apa terjadi? Bakteria akan datang dan akan menyebabkan pokok mati. Dan satu lagi keduanya pula, kadang-kadang bila dia semai overcrowding, terlampau rapat. Satu. Dan ketiganya, kenapa dia mati? Kerana kadang-kadang overwatering akan menyebabkan pokok kena virus dan sebagainya. Ya.
So saya pernah juga tanam masa during the college days lah, kita preparekan pokok-pokok annual ni untuk decoration convocation. Tapi yang mengajar saya ialah Dr. Wang Wan Chikyong. Dia cakap, Rahim, you must treat the seed, you must treat the soil and so on. Baru jadi. Saya tanam zinnia, saya tanam marigold, macam-macam lagi lah. InsyaAllah okey. Ya, itu aja. Dan sepasal lagi, Doktor. Ya. In case kalau kata kita dekat tempat sejuk ni kan, biasanya normal malam kita dapat kadang 13. 13 tu kadang-kadang jadilah. 16, 15 tu standard lah kita kata. Doktor bila nak naik? Dr. Haji bila nak naik? Tak boleh cross. Okey, satu lagi dalam keadaan sejuk macam tu kan, kita nak tolerate pokok-pokok kita walaupun kita dah hardening dia kat sini lah, kita kata dengan cuaca, dengan iklim kat sini kan. Tapi pokok yang kita benihkan tu pun, benih tu pun cantik, kita buat pembenihan apa semua tu pun semua okey. In term bila dia di luar tu dengan cuaca tu, ada tak satu solution, ialah selain panas tu of course lah kita tak boleh nak minta kalau kata dia dah sejuk hujan dan sebagainya. In term of dia punya cara untuk kita, saliran semua okey, saliran semua kita kata surface run off pun cantik apa semua. Tapi macam mana kita nak ada solution tak nak buat yang kita nak bagi dia a bit, yalah baja banyak tu panas boleh mati pula. Kan? Tapi kita nak buat dia benda tu sebagai salah satu cara untuk mengekalkan pokok tu lebih baik sedikit lah. Ya. Okey, saya pun pengalaman saya dengan pokok annual ni satu daripadanya saya tengok biji benih tu daripada mana. Dulu saya pakai daripada pada New Zealand ya. Dan baru-baru ni saya pakai daripada US punya, pakai Burpee Seeds Company. Dan takat inilah yang saya guna, saya dapat 100% punya cambar dan sebagainya, tidak ada problem. Dan keduanya pula saya tengok berkenaan dengan pembajaan. Ini pun banyak juga. Pasal kenapa pokok ni akan hidup secara vegetatif, lepas tu masuk flowering, kadang-kadang baja yang diguna tu tak kena pada peringkat yang produk dan sebagainya, dan pokok tidak akan tumbuh dan sebagainya. Dan kedua saya tengok macam Putrajaya, bila dia menyiram, dia bukan menyiram ke tanah, dia menyiram ke pokok. Bermakna tanah tu masih lagi kering, pokok tu mati begitu saja. Dan sebab itu sekarang ni saya dengar Putrajaya pun dah stop nak tanam pokok annual ni. Ya, dia nak suruh orang lain membuatkan dan sebagainya. Satu soalan last aku, ramai sangat ada masa lagi kan. Kita kat sini kita ada spesies asalan kita iaitu maple group, Doktor. Pokok besar lah, yang trilobnya kan, dia ada 3 muncung dekat daun dia tu. Okey, pokok tu pun kita tahu dia memang dalam hutan kita lah, dan kita pun dah buat ambil dia melalui root ball apa semua kan. Kita dah trenching dia, kita dah buat lah untuk ambil dia keluarkan anak-anak dia. Tapi in term of bila kita biarkan dulu kat kawasan tu, walaupun kita dah sediakan root ball untuk dia, dan dia tetap juga mati, Doktor. Sebab maple ni memang spesies yang agak renyah lah, Doktor. Kalau orang kata kan, susah sikit lah. So kalau kata dari segi trenching ni ataupun root ball ni untuk pokok ni, spesies ni, nak buat allocation dia yang baru yang kami biasa nak buat apa semua dalam daerah untuk memperkenalkan maple group yang ada dekat kamera ni. Jadi yang sebaiknya untuk allocation dia tu, walaupun kita dah buat macam tu pun dia tetap mati juga. So macam mana agak-agak doktor punya hal lah? Ya betul lah. Kenapa? Pokok annual tu memang short term crop. Ya. Lebih kurang saya rasa dalam 14 minggu dia akan mati. Ya. Dan apa yang saya nak cakap di sini berkenaan dengan pokok annual, ya. Kebanyakan orang bila dia semai, dia cambar,
Dia masuk dalam beg plastik ke ataupun terus ke batas. Itu pun kita nak tahu ya. Tapi saya pula masa saya tanam pokok annual ni, saya buat batas, saya tanam direct ke batas. Saya tidak ada buat transplanting dan sebagainya. Itu dia. Dan saya dapat menyelamatkan pokok. Kadang-kadang too much of transplanting from one place to another ni akan menyebabkan kenapa? Tiap-tiap kali kita transplant, kita akar akan putus. Masuk yang kedua, putus lagi. Pegang pisang dah tak ada akar pula kita tanam. So apa saya buat? Saya dah buat direct planting kepada batas yang ada tu. Lebih elok dia hidup lagi dan sebagainya. Cik Kari, ada mungkin tambahan dan sebagainya? Haji ada soalan, apa pokok boleh match dengan cili untuk elak apa benda putih? Okey, cili di bawah Solanaceae punya family dia sama juga dengan terungnya, dengan tomato dan sebagainya. Dan ini memang satu pokok di bawah Solanaceae memang senang kena penyakit. Betul. Ya. Yes. Memang senang punya. Lebih air dia mati, kurang air dia mati, macam-macamnya. So apa yang sebab patutnya soil preparation tu masa apalah. Bermakna bila kita buat campuran tanah ada baja asal dan sebagainya. Ya. And then pokok yang kita nak tanam sebagai pokok karet ni tadi, yang elok ialah pokok pudina ataupun pokok apa ni yang saya cakap pokok apa ni? Selasih. Itu dia. Ya, kerana dia akan membantu antara satu dengan lain. Companion plant tadi. Ya. Sebab bagi saya banyak kalau pasal tanam pokok ni kata cili lah. Cili memang tomato tanya soalan mengenai. I think but these are some of the good plants for children's garden kan. Let them explore walaupun rasa dia ambil makan cili je kan. Siapa makan cili dia terasa pedas. Tapi kalau ikut dekat kampung kan orang tanam gitu dah macam kita tengok kan dia tanam terung pokok serai sebelah. Serai tu mengeluarkan apa tu? Apa tu satu jenis apa ni kan? Apa ni yang boleh apa dan so on. So bermakna dia tidak tanam satu jenis pokok dan benar dia campur-campurkan dan sebagainya. So it help in one another. Itu dia. Apa ada soalan lagi. Tadi saya nak jawab tadi ada yang tanya pasal Haji dalam buat sharing santai-santai. So dia tanya ada tak Haji ada buat dalam Facebook ke, YouTube ke video untuk share? Dulu ada saya apa ni tapi apa ni saya panggil tu apa ni ada saya buat tapi kenapa saya tak bayar tu dia tutup. Ya. Tapi untuk pengetahuan semua mungkin tak lama lagi kita ada program kan dengan warga emas dan sebagainya. So kita akan start semulalah video dan apa demonstrasi ya sebab mungkin PKP ni dengan kita akan buat online dan sebagainya. Satu lagi saya rasa selepas apa ni tahun 1996 after 13 Mei kan government introducekan apa ni buku hijau punya konsep kan. Saya rasa elok kita kembalikan baliklah. Ya. Kita menanamkan pokok-pokok sayuran dan sebagainya. Dan saya ingat dulu masa saya sekolah Melayu, ya, kita ada kebun sayur. Sekarang dekat sekolah mana ada kebun sayur? Tak ada dah. Dulu saya ingat lagi. Sekarang I think pendidikan khas they have started to. Yalah. Sekarang pasal tu sekarang ni dekat UPM BSc pendidikan dengan pertanian. Nak bring back benda-benda begini dan sebagainya. Ya. Haji ada yang tanya ni, apa beza selasih dengan kemangi? Sama benarnya. Kemangi kita panggil ya. Selasih orang Mak Saleh. Tapi the same family. Itu dia. Ni apa Kak Rin tanya, mana Kak Rin? Tapi selasih lebih wangi lagi pada kemangi. Oh, but it's the same thing. The same thing. And the same family. Same family. Yeah. Okay. Tanya Tuan Haji. Tuan Haji ada soalan dari YouTube. Sebentar saya baca. Soalan dia ialah betul ke Costus wood Sony Eye, red button ginger, bunganya boleh dimakan? Apa tu? Semua nak makan. Costus wood Sony Eye, red button ginger. Adakah boleh bunganya dimakan?
Ginger. Nama dia red button ginger. Oh, ini Costus, Angelonia Costus. ni. Apa ni? Species Costus. Costus. Ya. Adakah boleh dimakan? I don't think Costus boleh makan. Tak boleh. It's purely ornamental. Because Costus is not under zingiberacea, if I'm not mistaken. Semua nak makan apa hal ni? Orang Malaysia ni. Okey, doktor, ini ada pertanyaan juga ni. Kenapa sundal malam selalu mati? Ya? Kenapa sundal malam selalu mati? Pokok sundal malam. Polyanthus tuberosa. Dia begini, pokok tuber dia akan berbunga. Bunganya akan mati, rhizome masih hidup lagi. So potong dia punya dahan tu, dia akan naik rhizome yang baru. Itu dia. Pasal dia panggil sebagai pokok herbal sucker. Dia banyak dia punya rhizome dan sebagainya. So the rhizome is still alive. Jangan kita ambil rhizome tu kita buang, terus matilah. Oh, okey. Artinya kita just cut the batang and take the bunga, kita letak dalam pot and let the rhizome bergerak. Ya. Okey. So jangan nak baca congkak buang semua, habislah semua. Kenapa pokok kerak nasi selalu mati? Kerak nasi, nanti kejap. Kerak nasi ni apa ni scientific name kerak nasi? Pokok kerak nasi yang berwangi-wangi tu, yang bau. Alah, apa ni pokok Bellaris apa ni? Apa ni? Kesidang. Kesidang, ya. Macam mana boleh mati? Itu saya heran. Pokok ni kalau kita perlu pun okey. Soalan daripada Haji, Haji not all lah. Okey, dia mati tu kan. I-KPKT ni semua mati. Sejak jadi pusat kuarantin. Dulu ada orang datang rumah saya minta dia prune pokok ni kesidang saya ni. Dia potong kepada batang utama. Memang mati. Itu dia. Orang kata very hard pruning dia akan mati. Patutnya kita bukan nak pruning, buangkan dahan-dahan yang mati saja. Tapi yang benar pun ini tidak ada prune sampai ke pangkal. Itu dia mati. Tuan Haji ada soalan. Ada soalan. Macam mana nak buat pruning ni? Tuan Haji ada soalan. Kan, kalau dia pegang gunting tu dia naik hantu tau. Segala-gala dia potongnya. Itu yang tadi tu. Okey Haji ada soalan ya. Okey. Tuan Haji ada soalan ya. Apakah beza selasih dan kemangi? Tadi tanya dah tanya dah sama. Sorry. Ini under the same family. Tuan Haji, bagaimanakah penjagaan ringkas pokok hydrangea di kawasan lowland? Pokok hydrangea. Okey. Hydrangea ni kalau dia berbunga, bunga tu dah layu, cut back. Tapi bila kita cut back, tengok ruas. Ruas pertama, ruas ketiga baru potong. Jangan potong di bawah sekali, dia akan mati. Okey, satu. Kedua, kita boleh potong, lepas tu timbunkan tanah kelilingnya. Dahannya akan naik, tu akan berakar, awak dapat pokok yang baru. Dia macam tot juga. Okey. Okey, ada lagi soalan Tuan Haji sebentar. Soalan Tuan Haji, pernah dengar nama pokok cabai api? Cabai Jawa. Cabai api. Saya tak tahu apa nama saintifik. Cuma Tok Wan saya cakap pokok itu bagus untuk sakit kulit. So apakah itu pokok cabai api? Dia panggil cabai Jawa. Itu memang banyak orang buat perubatan. Ya. Banyak orang buat dia panggil cabai Jawa. Ya. Macam mana nak buat? Guna cabai tu ataupun guna daun dia or how? Dia ni macam climber sikit lah kata salah saya. Ya.
cabai Jawa. Yelah. Itu yang betul tu. Betul tu. Betul ke yang bertanya? So, problemnya apa? Dia kata macam mana nak extract dari mana pokok tu untuk ubat penyakit tu. Saya tak kerti macam mana nak buat ubat, ya. Tetapi pokok ni biji yang masak tu, dia punya biji buah tu, kita boleh ambil biji, kita semai balik. Satu, ya. Dan saya tak pernah rasa cabai, tapi saya tahu cabai Jawa ni memang orang-orang Jawa dia gunakan untuk perubatan dan sebagainya. Okey, Tuan Haji ada lagi soalan. Tuan Haji, anggur dan kurma dah berjaya hidup dan berbuah di Malaysia. Adakah pokok zaitun sesuai ditanam dan hidup di negara ini? Apa pandangan Tuan Haji? Isteri saya baru tanam dah tumbuh dah. Olive tree. Yes. It's growing well. Boleh Tuan Haji share macam mana how to many paddy pokok tu? Okey. Dia tanam pakai biji betul tak? Tanya dia. Saya tanam apa saya buat? Dia panggilkan dalam bahasa orang putih ni stratification. Tahu tak tanah gambut, peat soil. Tahu tak yang dia panggil apa tu? Coconut punya apa tu? Coconut husk. Coconut husk punya gebu apa tu? Bukan coconut punya yang gabus tu. Ya. Sabut kelapa. Sabut kelapa tapi dia punya apa tu? Dia punya bulu-bulu. Sabut. Dia bukan sabun ni dia ketaikan tu. Satu yang dia punya dia ni macam macam kokopit orang panggil. Ya. Sampai kokopit ni lembapkan dulu. Kan? Lepas tahu selapis ambil biji ni letak tu tutupkan. Kita tutupkan satu lapis kokopit semai, satu lagi stratification panggilkan. Itu boleh mencambarkan pokok olive tadi. Saya buat begitu. Dan tahu dah pokok kelapa sawit bijinya. Dia bukan tanam dalam tanah tu, dia gunakan tu juga. Dia gunakan kokopit satu lapisan, taruhkan benihnya, lepas tu satu lapisan lagi kokopit berlapis-lapis, dia akan tumbuh. Kerana mengapa dia buat begitu? Kerana kebanyakan pokok buah-buahan tu dia punya kulit tu tanpa tebal, tanpa keras. Bila dia kena lembap, dia akan lembut. Di situ nanti keluar dia punya shoot dan dia punya akar tu. Dan isteri saya buat berjaya. Gunakan pokok olive ni. Pokok olive benihnya keras. Dia macam kelapa sawit juga. Tuan Haji dah dapat jawapan. Untuk pokok cabai Jawa tu, nama saintifik dia ialah Piper retrofractum. Yelah betul tu. Tapi saya tak tahu macam mana buat ubat tu. Tapi saya tak pernah makan, tapi saya tahu dia panggilkan cabai Jawa. Tuan Haji ada pertanyaan juga. Bagaimana kalau kita nak stimulate baby untuk dia start, kita nak stimulate baby kanak-kanak, waktu dalam pantang tu boleh ke pakai macam aromaterapi yang kita tak tahu sama ada sebenarnya okey ke tak okey pada baby tu? Saya kena sebenarnya saya geletik aja dia. Kita ada asisten untuk hal-hal ni. Puan Aini Jasmine, silakan. I banyak ni asisten ni. Silakan. Dia memang expert. Saya salah seorang EO user juga. So dia cakap kalau essential oils ni untuk budak-budak bawah umur setahun sangat tidak digalakkan. Digeletik apa? Sangat tidak digalakkan. Sangat tidak digalakkan. Minyak pati, essential oils. Kalau nak pakai pun dia punya dilution punya ratio tu memang betul-betul sangat mild. Ini aromaterapis kami yang advice lah. Dia cakap kalau budak-budak bawah setahun tidak digalakkan. Ini macam-macam ni.
Because of the campur tu ke? Ligat lagi. Tak, sebab setengah-setengah minyak pati ni dia punya concentration dia tinggi. Budak-budak. Because of the kapur barus ke? Bukan kapur barus. Kalau cakap pasal minyak pati, kan minyak pati ni minyak yang diekstrak daripada tumbuh-tumbuhan. So kalau macam kepekatan yang sesuai untuk budak-budak, kadang-kadang kita campur tak betul. Oleh itu, tidak digalakkan untuk budak-budak bawah setahun. Okey. Harap semua peserta boleh dab in otak supaya jangan bagi baby awal-awal lagi essential oil. Relax dulu. Puan Aini kata relax dulu. Jangan bagi Relax. Bagi dia cium bau mak dia dulu. Jadi kita ada banyak backup ni kalau nak tanya pasal essential oil, pasal pokok, pasal design untuk hari ni. So it's more of a diverse group of topic today, because I think these are all related in terms of pokok wangian tadi kan. So what do you have in your garden? Azhar. This is my sister's garden. Dia ada macam-macam dan baru-baru ni saya melihat dia tanam pokok yang dalam LG tu. Satu masa yang tanam dalam tu krim untuk apa Azhar? Sorry, we are losing you. What's that? Tuan Haji, kalau siapa yang pernah pakai produk LG yang untuk cantikkan, haluskan tumit kaki tu, dia menggunakan ekstrak pokok ros Jepun. Ros Jepun, potulaka ya? Potulaka, dia ada dalam tu. Adakah kalau kita rasa macam tak mau pakai LG, kita ambil je pokok potulaka tu, kita potong, kita ambil dia punya air dia, kita tenyih-tenyih. Is it okay? LG tu apa? LG tu apa dia? LG tu ialah krim yang untuk bagi cantikkan kaki wanita. Ya. Kenapa tak pakai ruting punya powder? Because of one of the ingredient in dalam LG tu ialah potulaka. Macam-macam ni orang ni. Haji. Tuan Haji ada soalan. Siapa? Sila. Silakan. Okey. Sebelum saya terpaksa berpindah ke mesyuarat yang lain pula, soalan last. Ini last sebelum saya keluar ni. Penggunaan perlite. Perlite, okey. Okey. Kalau kita pernah buat sebelum ni dan kita tahu function perlite, kalau dari segi kita tanah tinggi lah, kan kita tahu kelembapan kita, tapi kalau datang panas dia memang panas sebab kita panas kering, bukan panas berpeluh. Kalau penggunaan perlite dalam satu-satu kawasan tanah tinggi ni, berapa nisbah campuran kalau kita nak masukkan dalam kawasan penanaman ataupun penjagaan landscape kita, bagi tak kisahlah perennial ke, annual ke, pokok kekal ataupun pokok tidak kekal. Kita kata dari segi medium untuk kita letak dalam tu penggunaan perlite. Sebab saya perasan pun dalam ni pun ada staff saya. Jadi boleh jugalah doktor bagi tahu, dapat jugalah ada orang share info tu sebagai kerja-kerja untuk dibuat lah. Alright, perlite ya. So mana you guna 100% perlite? Cik Khairi? Ya, saya. Okey, saya kalau nak pakai perlite, saya tak guna perlite, saya tambahkan dengan peat grow. Satu perlite, satu peat grow. A combination, itu yang saya gunakan. Lagi elok. Ya. So saya tak gunakan perlite alone. Saya campurkan dengan lain. Ya. Itu yang seeloknya. Kalau dari ataupun segi cocoa fiber. Kalau dari segi kita punya kat atas ni kan, kalau kita nampak dia tu dari segi saliran dia tu, tanah dia yang cukup baik, memang kita menggunakan
coco peat ataupun peat grow kita lah, memang kita 100% guna tu. Sama ada topsoil kita pun menambah ataupun maybe kita akan ganti terus. Tapi penggunaan perlite dari segi penstabilan air tu, penyimpanan air tu, kalau kata kita menggunakan kuantiti dia yang katakanlah banyak lah, kita kata tidaklah banyak sampai putih terus lah Tu Haji tapi kita nak gunakan perlite tu sebagai medium untuk penahan pemegang air. Kalau sekiranya panas kita tu agak kuat dekat atas ni. Ini hydroponic system ke ni? Dah. Tanah, atas tanah. Atas tanah terus. Tapi saya pula pakai guna juga perlite ni, tapi saya tak guna perlite tu, memang saya campurkan another medium lah. Saya gunakan macam peat grow ataupun coco fiber dan sebagainya. Dan let's say kita pakai peat grow, memang kita pakai. Coco fiber pun kita pakai juga untuk medium dekat kita penanaman pokok-pokok kita yang kat atas ni. Tapi kalau kita tengok dia punya kadar kering tanah tu sangat cepatlah bila panas lah. Panas maksud saya panas. Kalau kiranya cuaca hujan tu kita rasa tak ada masalah sangat. Itu yang penggunaan, maksudnya perlite tu berapa banyak jugalah maksud kita perlukan untuk dalam kuantiti yang kita kata. Kalau Tuan Haji pernah pergi ke satu kawasan dekat Cameron Highland ni, ada Taman Poket dan sebagainya, kita nak pakai untuk kawasan-kawasan tu sebagai mulching, kita pakai coco fiber untuk mulching atau sebagainya ataupun benda-benda lain. Tapi yang di dalam bersama medium yang lain tu, itu maksud saya. Yelah, tapi perlite ni satu is quite expensive lah kan. Quite expensive lah. Dan saya pakai juga perlite, tapi saya tak pakai dia alone. Saya campurkan peat grow ataupun dengan coco fiber tu. And then so far I found it quite okay for me lah. Okay for me. Baik. Takat ni lah. Terima kasih Karin. Ataupun kadang-kadang saya gunakan vermiculite pun ada juga. Haji ada tanya, Encik Anwar tanya berapa kadar nisbah penggunaan peat grow untuk berapa luas tanah? Peat grow? Untuk berapa luas tanah? Dia tanya. Dia selalu saya berkenaan dengan ni, saya gunakan campuran 3-7-3-2. Bermakna 7 topsoil, 3 peat grow dan 2 pasir. 3-7-3-2 dan baja-baja asas. Saya gunakan TSP, saya gunakan NPK green dan saya gunakan GML dan kita campurkan untuk mendapatkan campuran tanah tu yang boleh kita tanamkan sebagai pokok berbatas dan sebagainya. Alright. Betul Encik Anwar ya. Ada lagi peserta yang ingin tanya soalan? Wan Fatimah? Fatimah nak tanya soalan apa-apa? Oh ada. Kak Rin. Dia tanya bagaimana penjagaan yang baik kejap ya. Dan mudah untuk pokok. Saya sambung Boleh. Adenium obesum. Adenium obesum. Okay. Alright. Anda nanti saya habiskan jap. Habiskan Okay. soalan. Alright. Yang under roof mudah diserang benda seperti spider web yang menyebabkan pucuk rosak dan kering. Okay. So dia tanam pokok ni sebagai bonsai ke macam mana? Kebanyakan orang buat bonsai. Dia tanam di under shade lah, under roof. Bonsai, yes. Dia bonsai. Okey. Kalau dia menggunakan sebagai bonsai, saya nak tanya tak, dia punya medium tanah tu apa dia boleh guna? Tu nak tahu. Apa boleh Pak Rin? Boleh. Puan Rin boleh bercakap terus guna live. Pak Haji nak tanya jenis tanah yang dipakai, sebab jadi kita boleh tahu apa masalah pokok tersebut ya. Ada. Puan Rin ada ni dalam ni. Medium beli di DIY.
Oh, okey. So sebenarnya pokok obesum ni kan, Adenia obesum ni, kalau kita nak gunakan, kau dapat jangan kita gunakan, biar tanah itu sedikit orang kata rongga lah, peroi lagi. Ya, bermakna saya selalu gunakan benda-benda begini, saya gunakan macam bonsai, saya tak guna banyak tanah, saya banyakkan pasir. Kenapa? Dia nakkan sikit dry. Ya, kalau kita gunakan, takut kadang pasal pokok ini, dia ni boleh kita katakan pokok yang succulent juga. Ya, saya takut dia busuk dia punya akar dan sebagainya. Ya, dan selalunya pokok ni jangan kita selalu menyiram. Dalam seminggu 2 kali pun cukup. Bonsai ni can withstand the dryness, pokok ni, ya. So pokok obesum ni, dia ni di bawah dia pokok bawah keluarga pokok kemboja, plumeria dan sebagainya, ya. So dia ni memang very fleshy lah. So kalau tanah tu basah, mungkin dia busuk, dia punya akar dan sebagainya. Dia kata sini pucuk rosak dan kering. Dia punya obesum dia. Mungkin too dry pula. Dia tanam pokok ni macam jaga anak-anak Haji kan, too much and too little Macam sayang. Tidak macam ada bini yang lawa lah. Jaga betul. Oh, lain pula bersih. Bedak lebih tak boleh, kurang tak boleh. Saya bersih penjagaan anak. Kalau jaga pokok, Haji bersih jaga isteri. Okay, different version. Okay, anything? Ada lagi. Kita ada about 20 minutes more. Kita ada Cik Khalid. Cik Khalid, Cik Khalid nak tanya. Cik Khalid daripada Majlis Perbandaran Taiping. Dia sangat suka sangat bab ketum-ketum ni. Cik Khalid? Cik Khalid ada banyak tanya last talk kan, saya remember. Ya. Dia daripada yang first sesi. Cik Khalid? Daripada Perak. Okey. Ya. Mungkin daripada banyak masalah pokok di majlis perbandaran, majlis daerah yang boleh nak tanya kan. Pokok apa tu? Pokok apa? Ada lagi nak tanya. Hello. Selamat tengah hari. Ya, Rizwan. Saya Rizwan daripada Majlis Daerah Cameron Highland. Cameron Highland. Saya nak tanyalah, saya punya pokok Juniper chinensis kan. Daun dia kering bahagian dalam. Macam mana nak buat? Pokok apa tu? Juniper chinensis. Juniper chinensis. Apa problemnya? Dia kering bahagian dalam. Dekat luar daun dia hijau, tapi dalam dia jadi kering. Oh. Juniper chinensis variety blue ke macam mana? Apa dia? Macam mana? Dia ada dua jenis. Satu chinensis, satu variety blue. Blue juniper. Mana satu? Saya pun tak pastilah, tapi Juniper chinensis lah. Dia jenis daun halus ni. Chinese juniper lah. Okay. So problemnya? Daun dia kering bahagian dalam. Bahagian luar hijau, tapi bahagian dalam semua jadi kering. Ini dalam pasu ke on the ground? On the ground. On the ground. Ya. Yeah. Okey, ini pernah berlaku saya benda-benda kadang-kadang kan yang menjadi problem bila saya congkel balik, rumpanya tanah itu berair. Ya. Tanah itu berair. Saliran dia. Iyalah, bermakna kita kena improve dia punya apa dululah, dia punya drainage dulu. Ya. Benda-benda yang Chinese juniper kebanyakan tu. Dan kadang-kadang dahan yang mati dan sebagainya, ya. Dan kalau ada jumpa dahan yang mati tu, cepat-cepatlah kita buangkan kerana it might be a fungus and so on lah. Itu dia. Dan satu lagi yang Chinese juniper yang variety blue tu lagi biru, dia lagi biru. Ya. Dan pokok-pokok begini selalunya dia suka tempat tanah yang kering sedikit lah. Pasal tu bila saya tanam pokok-pokok begini, dalam campuran tanah tu saya tahu arang. Ya, tahu arang. Ataupun cari sekam padi bakar. Kita apakan sikit, kita keringkan sikit dahan tu. Dia punya portion tu macam mana aja? Dah tambah sikit dalam campuran tanah. Kita buat campuran tanah 3-2-1 tu tahukan sikit je. Itu saja. Ya. Dan kita dapat cantik. Maknanya tuan saya dia kira ni dia macam dalam planter box tau sebenarnya.
Kita dalam planter box. Planter box. Jadi saya kena tukar tanah dia Ini ke? kalau planter box ni selalunya banyak planter box tersumbat air. So mana tengok dia drainage. Ini memang problem. Ya. So mana dia punya drainage area tu tentukan ada lubang untuk air yang berlebihan mengalir. Kalau tidak tersumbat aja, semelit. Okey Tuan. Terima kasih Tuan. Tuan Haji, arang tu dia punya portion macam mana? Apa tu? Untuk yang Tuan Haji kata Tuan Haji masukkan arang sedikit. So portion ataupun dia dalam is 321 tu, ya, 321, 3 tanah, 2 bahan organik, taruhkan sikit saja. Ya, and then pasir. Itu saja. Macam secukup rasa lah. Tambah garam dalam masak. Pasal kenapa? Arang ni kan, dia absorb oxygen for the roots. Itu dia. Tapi drainage tu mesti betul lah. So bila orang tanam ampas tu, dia tak letak betul-betul kan, dia tersumbat, semelit. So air yang berlebihan tak dapat mengemutak keluar dan udara tak dapat masuk. Dia akan matilah. Bermakna terlampau banyak dia punya apa dalam tu. Dan kalau kita pakai planter box ini problem selalu. So dia punya drainage area tu mesti ada berlapis-lapis ni, batu-batu, batu kerikil dan sebagainya supaya senang air mengalir dan sebagainya. Tuan Haji, kenapa macam di rumah apabila kita try tanam pokok tebu tak menjadi? Kalau kita tanam di ladang dia menjadi. Tanam tegak ke miring? Sengit. Sengit tak apa. Dia kau dapat begitu sikit lah. Ya, menang begitu. Ya. Lepas tu kau tanam begini, lagi banyak dia apa ni. Kalau sini satu je naik dah. Kenapa tak hidup dia tanya? Kenapa kena tanam sengit? Saya ikut je kalau dia kata sengit. Tapi actuallynya secara teorinya mengapakah kena tanam sengit? Pasal dia ada ruas kan? Dia ada ruas kan? Ada tunas kan? Ya, kalau kita tanam lagi banyak tu, kalau begini yang atas saja yang tumbuh. Ubi kayu tu. Jangan tanam begini, tanam sengit. Banyak lagi tumbuh. Okey. Ilmu baru, okey. Saya pun sama. Ada. Cuma saya tanam tong. Ini. Sengit. Tapi tetap dia macam pokok tu tebu tu is macam dia tak friendly. Dia akan hidup for few weeks, lepas tu dia kiok. Okey, dah tanam dia dah tumbuh, timbunkan tanah. Tutupkan. The whole tebu. Tebu. Pasal kenapa? Lepas tu dia akan mengeluarkan akar tongkat tau. Apa ni dia panggil apa? Root apa ni? Root. Baru dia tumbuh. Anchor root tu. Macam pokok kelapa tau. Kalau kita tak tahu tanah kan dia keluar kan, dia pakai akar prop roots. So kalau kita apakan lah. Pasal dia yang mencengkamkan kepada tanah tu, jangan dia tumbang. Okey Tuan Haji, ada soalan. Boleh ke Tuan Haji share, sampaikan ilmu, apakah kalau kita baru nak buat housewarming, baru pindah rumah, pokok apakah yang terbaik untuk ditanam untuk menimbulkan suasana wangi di rumah? Untuk yang baru pindah rumah. Saya galakkan tamanya pokok Santalia, Sestrum nocturnum, Lady of the Night. Memang wangi. Yes, tetapi kita mesti tahu di mana wind direction. Itu penting. Ya, itu penting. Kalau tidak tak dapat wangi. Nak lebih romantik bukan? Dia macam wangi macam Rangoon Creeper ke lagi wangi? Okey, satu. Kedua, kita tanam pokok melati tadi. Okey, pokok sundal malam, Polyanthus. Dan untuk nak apakan lagi dia punya bau tu, tanam pokok menilam. Menilam ni enhance lagi wangi yang ada. Yes. Pernah tengok pokok menilam? Orang panggil pokok patchouli oil. It is the best oil for fragrance.
perfume. Jangan ambil garu orang curi pula. Saya rasa tak semestinya untuk rumah housewarming kan, untuk Ha. mana-mana Ha, pun boleh mana-mana kan, pun. utama. Dan bila wangi kan dan sebagainya, nyamuk tak ada. Kalau nak hilangkan nyamuk, tanam pokok jermin dengan pokok garuda yang saya sebut tadi tu. Memang lari nyamuk. Kalau macam kunyit, serai wangi tu, kita kena kecek kocok-kocok dia dulu kan, baru dia keluar dia punya bau kan? Yelah, pandan satu lagi. Ya. Pandan. Dan kalau saya macam serai wangi tu, elok tahu di mana kita dapat, kita bela ayam. Kerana dia akan mengapakan apa dia panggil pada hama daripada ayam tu. Pasal tu kalau ayam bertelur, you ambil daun ni letak, hilang hama-hama semua. Pokok tu. Serai wangi, bukan serai makan. Serai makan. Tuan Haji, ini permohonan pada kakak saya. Dia ada tanam pokok anggur kat luar tu. Pokok anggur dia tak berbuah. Kecil je. Dia terbuka tidak? Dapat cahaya matahari penuh tak? Buka, dapat? Ada? Dapat? Dapat? Okey, Datuk soalan kedua, baja. Baja? NPK. NPK. Ya, kami yang mula-mula sekali tanam anggur, kita buat eksperimen ya. Kita dapat tahu satu bila dia berbunga berbuah, NPK, N, P dan K ni mesti tinggi. Macam rasionya 10-20-20 untuk nak menggalakkan dia berbuah. Satu. Kedua, bila dia berbuah, pasang netting, burung merbah cukup suka buahnya. Okey. Kita After tanam dia dah dulu. ada tanda-tanda untuk berbuah baru pasang netting. Ini jenis white Malaga ke apa ni ataupun yang purple tu orang panggil? White Malaga ke yang purple punya ni? Ini nama dia anggur Malaysia. Tak dapat nak detail. Dia macam kurang sihat. Dia panggil white Malaga yang putih tu, yang purple tu saya tak ingat. Kita tanam tu. Dan kita dapat tiap itu pembajaan penting. Itu dia. Ya? Dan bila berbuah kena pasang netting tu. Tidak memang habis buah. Ya? Dan daun-daun yang gugur tu jangan buang. Buatkan kompos, letakkan situ balik. Dia nakkan tinggi humus ni. Dan kami tanam ni masa pokok anggur ni daripada masa tu Tun Mahathir jadi Perdana Menteri. Dia yang bawa pokok anggur daripada kita orang, kita orang tanam, kita orang buat eksperimen. Dan kita memang banyak kita dapat buahnya lah. White Malaga, putih dia. Yang satu purple. Saya tak ingat sekat namanya. Banyak ke Puan Azhar? Tak ada. Saya nak tunjuk pun saya malu. Nanti kakak saya marah. Kejap ya. Okey, satu lagi saya pernah tengok kat Melaka. Kan kita tulang-tulang lembu semua tu kan. Yang buang, ambil tulang tu letak kat bawah rumput dekat dia punya akar tu. Ya. Pasal kakak saya kata dia siram air beras. Boleh, tapi elok yang tulang ni ada kalsium dengan magnesium yang berapa ni. Ya. Okey. Ataupun ada juga orang kencing di situ. Itu tauge. Betul ke Tuan Haji, kalau air kencing kita buat as a process of tauge, tauge tu akan jadi crunchy. Saya cakap banyak orang ketawa. Bukan kencing terus. Peramkan dulu. Peramkan dulu. Ataupun air ikan, air beras. Peramkan dulu, fermentkan dulu. Baru campur dengan air, baru kita siram. Tuan Haji, ni betul-betul ke tipu-tipu yang air kencing ni? Bukan terus kencing. Kencing dalam baldi dulu. Boleh gunalah sebenarnya. Yang manusia punya ke? Tak kisah siapa punya. Saya buat dulu, saya benda orang buat, saya cuba. Okey. Ya. Okey, nanti saya akan try. Kita peram dulu.
Ada Azhar, ada Kak Erin tanya lagi. Air ikan satu lagi ya. Air beras. Tapi jangan ambil air itu terus direct, tidak. You fermentkan dulu. And then you dilutekan dengan air biasa. Untuk sayur memang elok. Ya. Ada soalan Tuan Haji. Tuan Haji nak tanya, saya ada tanam pokok pisang kaki melalui biji. Kawasan lowland dia akan berbuah tak? Saya tengok di kamera Highlands memang okey. Dah besar dah? Puan Rin, dah besar ke Puan Rin? Dah keluar anaknya dah. Dah keluar anaknya dah. Tepi tu. Sebab dia tanya, dia tengok di Puan Rin belum jawab lagi. Pisang apa? Pisang kaki. Oh, pisang kaki. Okey. Dia besar, ada dah besar dan dah ada anak. Tidak. Pisang kaki bukan pokok pisang tau. Yang buah tu, buah apa? Persimmon. Ya, persimmon. Dia bukan pokok pisang. Dia macam pokok biasa ni. Tapi kita panggil pokok pisang. It's not a banana tree. Macam banana tree no. Dia macam buah peach. Soalan dia kata di lowland okey. Sebab dia di Cameron okey. So soalan Puan Rin. Boleh, I think kenapa? Ada juga orang tanam pokok-pokok buah-buahan, dia bawa macam pokok orange kat bawah jadi. Ya. But it takes time lah selalu. Pasal kenapa? Daripada biji benih mengambil masa. Tetapi macam pokok durian pun begitu. Kalau kita tanam dengan biji 12 tahun baru berbuah. Tapi kalau kita ambil baka cantuman dalam 4 tahun dah berbuah. Itu maksud saya nak cakap lagi tu. So you ambil pada biji kan, patut hari tu you beli pada dia yang sudah cantum. Lagi cepat dia buah. Okey Tuan Haji, kita ada lagi 4 minit je. Tuan Haji boleh bagi kata-kata akhir sebelum Dr. Shurin bagi kata-kata akhir? No problem. Kata-kata akhir. Apa Haji? Okey. Conclusion saya rasa ini first time dan tak lama lagi kita akan pergi kepada campuran tanah, kita akan pergi kepada pembiakan dan sebagainya. It's a series and so on. Continue. Dan saya memikirkan macam mana nak buat praktikal ini satu perkara. Dengar tadi macam sekarang ni macam my wife pula dia nak suruh saya buatkan tok tu dan sebagainya kita buat. So to be practical about it, how do we go about this? It's better that way. Ini bercakap aja. Tapi praktikal macam mana? Sebab sekarang Puan Azhar we are trying to how to reach out to people to show all these horticultural practices. So we are trying to maybe ataupun ada tak kawan-kawan you dia baru beli rumah. Baru beli kita buat itu macam mana tanam mana sebagainya. That's another good way of doing it. Macam mana nak buat lubang tanaman, macam mana nak buat batas dan sebagainya. So mungkin kita tunggu lepas mungkin PKP dah have been lifted dan sebagainya, we can do a direct Puan Azhar kita akan. I think that's the best. Alright, sebelum tu Puan Azhar boleh saya panggil ni assistant kami di belakang tabir. Tadi Puan Aini Aini Jasmine. Kita ada sesi bergambar. Doktor boleh panggil Puan Aini tu duduk tengah-tengah. So saya nak pakai hitam pun takut ninja. Doktor punya kata-kata akhir doktor. Okay, so hari ni I hope that for the earlier presentation kita share pasal taman kanak-kanak dan sebagainya, tapi dengan adanya information from Haji, Puan Aini, I think it's not only for children's garden, it's for all gardens. Kan? Saya tengok soalan for the family. So I'm very happy today Puan Azhar that I think by having all these experts with me is to support. Every house must have a garden. Yes. That's it. So hopefully that we can do this more. I'm sure there's many questions coming in, especially when it comes to plants. You know, dekat PKP ni semua everybody are excited. I mean, we're going back to nature, kan, Puan Azhar? Yes. Horticulture therapy. Yes. Yeah. Menyangkul exercise. Ini sekarang banyak orang nak bonceng ni perut. Makan tidur je. Ni sekarang ni 5G.
sekarang ni kan semua jadi talian 5G. Okey, Tuan Haji, okey. Doktor, so kita akan ambil gambar beramai-ramai ya. So everybody on video. Ibu nampak mana muka-muka anak murid you Haji? Kenal tak Haji? Tak ada. Tasha akan maklumkan first page and second page ke? Saya kenal je tu. Siapa? Mana? Ni Kak Rozi. Siapa ni? Kak Rozi. Hoi. Saya kenal je. Macam kenal. Cik Mayun. Mana? From ITM, my friend from ITM. Kak Yun. Alright. Ni kawan-kawan lama semua. Alright, so are we ready for the photo? Okay, ready. Okay, first page. Kita senyum tak? Senyum. Senyum pakai mask. Senyum di belakang mask. Okay, second page. Senyum. Dia take photograph. Kena bukti lah. Bukti hadir. Third page. Senyum. We have close to 70 participants now. Okay, done. Okay dah Tasha? Dah. Okay. Tasha ada kata-kata akhir Tasha nak bagi kepada peserta? Ada isi pendaftaran dengan penilaian baru dapat slide. Peserta semua gerun dengan Tasha. Gerun. Kita pun gerun. Okay. Okay, terima kasih Doktor, Tuan Haji. Okay, kita akan jumpa next session lagi insya-Allah tahun depan. Okay. So terima kasih semua. Okay, so kita akan end our session. Ngam-ngam 12.30. So a very fruitful punya session. Okay, bye. Bye everybody. Bye. Assalamualaikum. Salam. Bye. Bye.